الملائكة المقربين والصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله الذي قبلت سيدك بإذنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan menyambung daurah kita pada malam ini, daurah yang ketiga, keempat. Allah SWT Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman dan juga kelapangan pada hati kita untuk memahami ilmu-ilmu yang dikarang oleh para ulama kita, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT Muhammad. Muka surat 5. Perenggan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi barakati amin. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta segala sesuatu dan dia Maha Esa lagi perkasa. Dan Allah memutuskan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Allah Sayyidina Muhammad. Allah memutuskan Sayyidina Muhammad hamba dan rasulnya, dan kita wajib percaya dan menerima apa sahaja yang dibawa, yang diajarkan, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Sayyidina Muhammad. Kepada seluruh makhluk, Allah utuskan Rasul sebagai hamba dan Rasulnya kepada seluruh makhluk. Allah SWT. Maksudnya Nabi itu bukan hanya diutuskan kepada orang Islam, tetapi Nabi diutuskan untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasulullah melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Allah SWT Muhammad. Kepada seluruh makhluk untuk memberi mereka petunjuk hidayah. Allah SWT. Allah utuskan Nabi SAW sama ada Allah SWT apa bangsa dia sekalipun, dan Nabi itu memberi petunjuk hidayah Allah SWT kepada makhluk, terutamanya jin dan juga manusia. Karena Allah utus Rasul ni bukan hanyalah untuk golongan manusia, tetapi untuk juga golongan jin, karena Allah cipta jin dan manusia itu supaya mereka dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT. Dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Nabi itu mai untuk sempurnakan kehidupan mereka, itu manusia, di dunia dan di akhirat. Maksudnya Nabi mengajak kita umat ini bagaimana nak jadi umat yang terbaik dalam menguruskan dunia, dan terbaik juga nanti bila balik ke akhirat. Islam tak suruh kita buang dunia, tapi Islam nak baikkan dunia kita, dan juga nak baikkan akhirat kita. Itu Islam. Allah SWT. Tapi kalau kita tak mau ikut petunjuk Rasulullah, petunjuk Islam, dunia kita buruk, akhirat kita na'udzubillah lebih-lebih lagi buruk. Terus, dan Allah memperkuatkan beliau dengan mukjizat-mukjizat yang jelas lagi mengagumkan. Allah bukan setakat utus Rasulullah, tapi Allah kurnia pada Rasulullah mukjizat. Apa itu mukjizat? Daripada asal perkataan ajzun, iaitu lemah. Maksudnya mukjizat ni adalah tujuan untuk Allah nak melemahkan musuh-musuh Rasulnya. Itu didatangkan mukjizat. Daripada ajzun, iaitu lemah. Itu mukjizat. Ada sebahagian pendapat mengatakan Rasulullah itu ada 300 mukjizat. Ada 300 mukjizat semuanya. Ada sebahagian ulama mengatakan tak tahu berapa banyak mukjizat Nabi SAW, hanya Allah Maha mengetahui. Itu mukjizat Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Dan mukjizat itu juga, kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mukjizat yang jelas lagi mengagumkan. Yang pertama, mukjizat Nabi itu untuk melemahkan musuh. Yang kedua, mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat Allah SWT yang paling banyak. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad adalah mukjizat yang paling istimewa dan juga luar biasa, melebihi nabi-nabi terdahulu. Allah SWT. Di antaranya Allah SWT, di antara mukjizat Nabi kita Muhammad SAW yang sangat dikagumi, yang sangat menakjubkan, Nabi Musa AS, Allah SWT Muhammad, bila dia nak salurkan ayat kepada 12 bangsa dia, Bani Israel,
Waktu tu Nabi Musa AS ambil tongkat dia, diketuk satu batu, keluar 12 air dan dijadikan sebagai minuman, sumber air kepada bangsa-bangsa yang dibimbing oleh Nabi Musa AS. Tapi Nabi Muhammad SAW, kata ulama, Nabi tak ketuk batu bagi keluar air. Allah SWT. Tapi waktu mana di perang Khaybar, di mana perang Tabuk, lebih kurang 300 orang para sahabat nak berwuduk tetapi tidak ada air, nak minum tak ada air. Nabi SAW suruh ambil satu mangkuk, Nabi letak tangan Nabi dalam satu bekas air dan air keluar dari celahan jari Nabi SAW. Allah SWT. Sebab itu kata ulama, Allah SWT, ayat yang paling mulia ada 4. Yang pertama sekali, ayat yang keluar daripada jari-jari Nabi SAW, lalu diminum dan juga diambil wuduk oleh para ashabah. Itu ayat yang paling mulia dan paling suci sekali, mukjizat. Yang kedua, ayat Zamzam. Ayat Zamzam. Yang ketiga, ayat Telaga Kautsar. Yang keempat, Allah SWT, ayat daripada sungai Nil. Sungai Nil. Okey ya. Allah SWT. Allah SWT. Kenapa Allah SWT ayat Zamzam dapat tempat kedua, bukan Telaga Kautsar? Kerana kata ulama, Allah SWT, kerana waktu mana Nabi SAW, Allah SWT, okey, Allah SWT, selapa Telaga Kautsar, Telaga Zamzam, ayat Zamzam itu lebih mulia daripada Allah SWT ayat Allah SWT Telaga Kautsar, kerana Allah SWT saya tak ingat. Allah SWT, tak apalah. Allah SWT. Okey, tak apalah. Yang penting kita tahu, yang pertama kita keluar dari tangan Nabi, yang kedua daripada Telaga Zamzam, yang ketiga Telaga Kautsar, dan yang keempat Allah SWT daripada Allah SWT sungai Nil. Allah SWT. Okey ya? Tak apalah. Nanti tengok balik kitab. Lama dah tak baca yang tu. Allah SWT. Kalau ingat saya kita bagi tahu. Okey. Allah SWT. Okey. Okey, terus mukjizat Nabi SAW, jari tu keluar air. Hebatnya Nabi SAW. Okey. Dan mukjizat beliau yang paling agung dan abadi adalah Al-Quran. Al-Quran termasuk mukjizat Nabi SAW, kerana Al-Quran itu dapat mengalahkan hujah musuh. Itu mukjizat. Mukjizat ni maksudnya benda yang melemahkan musuh. Al-Quran termasuk yang dapat melemahkan musuh. Al-Quran. Terus. Dan Nabi SAW menyampaikan dengan jujur berita-berita dari Allah mengenai sirat. Kena percaya ni, Nabi bagi tahu tentang sirat. Sirat ni apa? Satu jambatan di akhirat nanti, yang kata ulama jauh dia tu, panjang dia tu sepanjang 3,000 perjalanan. 3,000 1,000 tahun naik, 1,000 tahun mendatar, 1,000 tahun turun. Depan tu baru syurga Allah SWT. Dan Allah SWT, titian sirat tu juga, titi dia tu lebih halus daripada rambut. Itu sebuah hadis. Bawahnya tu ada neraka. Tepi dia tu ada pencakap-pencakap yang akan cakap orang yang berdosa dengan Allah SWT. Cakap itu. Siapa ada dosa dengan Allah, dia naik saja titian sirat tu, cakap tu lah akan tarik dia jatuh dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tak ditarik oleh cakap-cakap yang mencari orang berdosa pada Allah SWT. Okay. Titian sirat Allah SWT. Dan kita kena yakin dan kena percaya adanya titian sirat Allah SWT. Seterusnya mizan. Allah SWT. Mizan ni apa? Satu timbangan amal. Allah SWT. Satu timbangan amal. Dan Allah SWT, dia punya timbangan tu seluas langit dan bumi. Langit dan bumi. Allah SWT. Jauh, seluasnya, besarnya seluas langit dan bumi. Walaupun seluas langit dan bumi timbangan amal itu, contoh ni timbangan buruk, ni timbangan baik. Luas dia tu seluas langit dan bumi. Walaupun seluas langit dan bumi terlampau besar, kata ulama, Allah SWT,
walaupun amalan tu sebesar debu sekalipun, Allahumma salli ala Muhammad, timbangan tu dapat kesan. Dia kalau timbangan tu besar sangat, kilo besar sangat, pitak debu mana dia boleh kesan? Pitak 200 gram boleh kesan, 100 gram tak boleh. Sebab tu kilo besar tu. Allah, hak betan tu, hak ni apa? Hak kilo hak ni lah. Tapi kalau digitalnya tu letak sikit dah. Tapi digital kalau kita letak debu, dia tak boleh nak kesan debu. Tapi timbangan yang Allah cipta, kita buat amal sebesar debu pun akan dapat Allah senang kesan, nampak kesannya pada timbangan tu, berat dan juga ataupun ringan. Okey ya. Allah senang. Dan khilaf ulama, adakah amalan itu ditimbang ataupun manusia itu ditimbang? Itu disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir berkenaan dengan hari kiamat. Allah senang. Khilaf ulama. Yang kata timbangan amal tu siapa yang kena timbang? Amal tu bukan benda. Nak timbang macam mana? Amal, sembahyang, dia bukan benda. Dia pergerakan kita. Solat tu mana solat? Yang ada yang pergerakan solat. Solat tu dia bukan benda. Dia adalah pergerakan, rukun dan juga menepati syarat-syarat sah solat. Kata ulama apa yang akan ditimbang? Dua pandangan. Yang pertama mengatakan yang akan ditimbang adalah manusia itu sendiri. Manusia itu bukan naik atas timbangan. Allah SWT. Dan bila dia naik, akan diketahui sama ada baik dia banyak ataupun buruk dia banyak bila dia naik atas tu. Pandangan kedua mengatakan Allah akan tukar semua amal baik kita menjadi benda-benda yang elok-elok, dan semua amalan jahat kita menjadi benda-benda yang tak elok. Lalu ditimbang. Allah SWT. Dan kita harap waktu mana timbangan amal kita ditimbang nanti, yang baik tu lebih banyak daripada yang buruk. Cara untuk banyakkan timbangan amal kita yang baik iaitu hadir majlis ilmu. Yang duk kerja beramai seorang-seorang di rumah, tak edit tu. Kena hadir majlis ilmu. Allah SWT. Kenapa majlis ilmu ni majlis para anbiya, para rasul. Daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua mengadakan majlis ilmu. Kita hidupkan sunnah anbiya, sunnah para anbiya Allah Subhanahu Wa Taala. Pentingnya majlis ilmu kerana dapat menampung kejahatan dan keburukan maksiat kita yang banyak. Sebab kata Nabi Muhammad, kita habaq dah hadis ni, Nabi kata, wahai Abu Dhar, kamu keluar daripada rumah kamu, pergi mengaji satu ayat Allah, satu ayat dari tafsir Quran. Ngaji satu ayat Allah, nak faham satu ayat Quran. Kata Nabi, lebih baik daripada kamu semayang 100 rakaat. Wahai Abu Dhar, kamu keluar daripada rumah kamu, pergi mengaji satu bab daripada agama. Tadi satu ayat saja, ni satu bab terus daripada agama, lebih besar maksud dia. So, satu ayat kadang bukan satu bab pun, tak sampai satu bab pun pembahasan dia. Satu bab dalam agama lebih besar, lebih luas pembahasan. Kamu keluar daripada rumah kamu mengaji satu bab daripada agama, lebih baik daripada kamu solat 1000 rakaat sunat, kata Nabi SAW. Dosa kita banyak, amal tak larat kita ni. Dosa kita banyak, nak berzikir tak larat, nak tampung dosa tu. Tapi majlis ilmu dikira kita solat lebih baik dari 1000 rakaat. Lebih baik maksudnya apa? Boleh jadi 2000, boleh jadi 3000, tak tahu. Yang penting Nabi dah kata lebih baik, khairun, lebih baik daripada Allah SWT 1000 rakaat. Dia macam Allah SWT Lailatul Qadar juga. Lailatul Qadar ni Allah kata dalam Quran, dan kita lagi 80 lebih hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua sempat masuk ke bulan Ramadan, insya-Allah. Allah banyak umur kita. Kalau Allah nak matikan kita pun matilah bulan Ramadan. Yang penting kita masuk bulan Ramadan kerana bulan rahmat, bulan keampunan. Nak kita rahmat keampunan, tak apalah matilah. Allah SWT. Yang penting masuk dulu. Allah SWT. Lepas tu Allah SWT. Allah ni dalam bulan Ramadan 10 hari terakhir ada satu malam dipanggil malam Al-Qadar. Walaupun terlalu banyak khilaf para ulama tentang menentukan bila malam Lailatul Qadar. Mengikut Imam Ibn Arabi, Lailatul Qadar itu pernah berlaku pada malam 1 Ramadan. Ada ulama mengatakan malam 17. Ada ulama mengatakan Allah SWT malam 21. Itu pandangan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada mengatakan 27, tak tukar-tukar dah. Itu pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Muhammad. Terlalu banyak sehingga kan kalau kita kaji pandangan para ulama, lebih dari 40 pandangan menentukan bila malam Lailatul Qadar. Lebih dari 40 pandangan. Allah tu kalau kita kaji kitab. Okey, Allah SWT. Nak cerita banyak ayat Quran, Allah kata apa? Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Allah SWT. Allah kata apa? Lailatul Qadr, malam Al-Qadar itu malam Lailatul Qadar bahasa Melayunya lebih baik daripada 1000 bulan. Kata guru kita Habib Omar kata malam Lailatul Qadar itu bukan malam kita ibadah dapat fadilat 1000 bulan, bukan kata dia. Kerana ayat Quran Allah kata khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik maksud dia apa? Tak tahu berapa jumlah dia. 2000 lebih baik,
3,000 bulan lebih baik. Allah sana. Mungkin 100,000 lebih baik juga. Maksudnya kalau Allah kata lebih baik, maksudnya bukan jumlah 10,000 tu, 1,000 tu. Lebih baik maksudnya apa? Lebih banyak, lebih besar daripada 1,000 bulan. Allah sana. Sebab Allah nak muliakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat, Nabi kata ada dulu zaman Nabi-Nabi dulu, ada umat dia yang berjihad jalan Allah selama 1,000 bulan. Iaitu lebih kurang 83 ke 84 tahun. Itu 1,000 bulan. Allah SWT. Kalau 30 bulan, berapa? 12 bulan setahun. Kalau 24 bulan, 2 tahun. Kalau 1,000 bulan, sama juga 84 tahun tu ulama kira. Nabi kata ada satu umat, ada seorang ni di umat, seorang daripada umat Nabi terdahulu, dia berjihad di jalan Allah selama 1,000 bulan. Para sahabat waktu tu takjub. Kata kalaulah kami boleh hidup lama, boleh pergi berjihad sampai 1,000 bulan, tapi hidup saat sangat. Kita duduk saat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Waktu turunlah ayat Allah kurniakan kepada umat Nabi Muhammad malam Lailatul Qadar, dan Allah kata ibadat malam tu lebih baik daripada 1,000 bulan. Kamu tak perlu hidup sampai 1,000 bulan, sampai 84 tahun. Cukup kamu ibadat satu malam saja, aku jadikan malam itu lebih baik daripada kamu ibadat 1,000 bulan. Umat Allah, Nabi terdahulu, umat daripada kalangan Bani Israel tu, mereka berjihad selama 1,000 bulan. 1,000 bulan tu ada dapat pahala. Umat Nabi satu malam tapi lebih baik daripada 1,000 bulan. Siapa lebih mulia lah ni? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi niatlah kita, mudah-mudahan Allah bangkitkan kita malam Lailatul Qadar nanti insya-Allah. Okey. Allah Muhammad. Okey, jadi main mengaji ni untuk tampung semua keburukan dan juga Allah Muhammad, dosa yang kita pernah lakukan, tampung. Kenapa? Bila Nabi kata mai mengalih ilmu mengaji lebih baik daripada 1,000 rakaat kamu semayang, maksudnya apa? Tu satu majlis. Kalau 2 majlis lebih daripada 2,000. Allah SWT banyak. Yang itulah akan menampung kekurangan dan juga dosa-dosa kita. Ketika mana akan ditimbang amal kita. Kita tak mampu rakaat, kita tak mampu semayang 1,000 rakaat, tapi dengan mai mengalih ilmu kita dikira semayang lebih daripada 1,000 rakaat. Itu menampung. Allah SWT. Okey. Allah SWT Muhammad. Terus jadi itu mizan timbangan amal. Terus. Dan kita harap bagaimana timbangan amal kita itu ditimbang bukan setakat lebih yang baik. Kita harap Nabi Muhammad ada di situ. Dan Nabi Muhammad akan tolong semua umat dia yang ditimbang amal, lalu timbangan amal tu buruk lebih banyak, Nabi akan tolong. Nabi akan tolong. Dalam hadis Nabi SAW, ada seorang umat dia tu, umat akhir zaman, berdosa banyak pada Allah, ahli maksiat. Allah SWT. Bila timbang amal saja, jahat lebih banyak daripada baik sikit sangat-sangat. Sikit saja baik dah dia buat. Jahat tu punya banyak, tak semayang, bergaduh, itu, ini, curi, apa semua, zina, arak, semua ada. Maksiat semua ada. Kebaikan sikit lah. Allah SWT. Waktu mana dia ditimbang amal, Allah SWT. Bila jahat dia lebih banyak, waktu tu malaikat nak bawa dia ke neraka. Allah SWT. Tapi tiba-tiba Nabi sampai di situ. Nabi sampai kerana nak tolong orang ni, umat. Bila Nabi sampai, Nabi kata, wahai malaikat, timbang dulu amal daripada timbang lain. Malaikat ikut Nabi saja, kerana seolah-olah mahsyar itu milik Nabi SAW. Kerana Allah dah kata kepada Rasulullah, waktu mana Nabi sujud pada Allah, minta Allah mulakan pengadilan pada mahsyar. Waktu tu Allah kata kepada Rasulullah, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Wasal tu'ta. Allah kata apa? Angkat kepala kamu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, washfa' tushaffa', berilah syafaat kamu pada hari ini diterima. Seolah-olah mahsyar itu milik Nabi. Nak beri syafaat kepada saya, ikutlah kamu. Hak kamu kasih aku, boleh. Allah SWT, kamu tuan rumah. Allah SWT. Dan kata Allah, wasal tu'ta, dan mintalah semua permintaan kamu akan diberi oleh aku. Itu Nabi Muhammad. Itu penting hubungan Nabi Muhammad. Kerana Nabi Muhammad tu dapat izin daripada Allah untuk menolong siapa yang dia nak. Sebab tu biar kita rapat dengan Nabi. Sebab Nabi nak syafaatkan kita. Selesai. Allah SWT. Jangan harap amal. Harap amal, Allah SWT, amal kita tak cukup. Dahlah amal, Allah SWT, buruk banyak. Amal baik pun buruk juga. Sebab tak khusyuk. Sebab tak hadir hati dengan Allah, tak elok. Jadi bila kita buat amal baik, tak ada lagi sebenarnya. Lepas tu banyakkan selawat, amalkan sunnah, datang majlis, dan kita harap majlis dapat menampung, dan kita harap syafaat Nabi Muhammad dapat menampung. Dan terus beramal. Jadi bila Nabi suruh timbang balik, Nabi tengok memang sungguh jahat dia berat. Nabi bawa keluar satu daripada poket Nabi macam selai kertas saja. Nabi letak di timbangan baik dia.
Letak saya di timbangan baik dia yang ringan je, yang sikit tu, tiba-tiba berat terus timbangan baik dia dan mengalahkan timbangan yang buruk. Waktu tu malaikat nak bawa orang ni ke syurga. Allah SWT. Tapi orang ni tanya, wahai kamu ni siapa? Tak pernah jumpa. Akulah Rasul kamu, Nabi Muhammad SAW. Dia tahu, wahai Rasulullah, terharulah jumpa Rasulullah mak akhir zaman kan. Dia tahu, wahai Rasulullah, apa yang Nabi bawa pulang tu, apa yang kau bawa pulang daripada poket kamu tu, yang kecil tu, satu tu saja memberatkan semua. Allah SWT. Satu saja menyebabkan timbangan amal yang baik aku menjadi berat dan kalah semua kejahatan dan keburukan aku. Kata Nabi SAW, itulah satu selawat engkau pada aku waktu kamu hidup dulu. Kamu pernah selawat sekali saja. Allah SWT. Selawat sekali ya. Allah. Tapi selawat sekali kamu pada aku tak lupa dan aku simpan untuk syafaat dengan engkau. Dan kenapa selawat tu nilai dia boleh kalahkan semua amal buruk kita, jadi berat pada masa tu? Kerana selawat itu adalah rahmat Allah SWT. Kerana Nabi siapa selawat pada aku sekali, Allah bagi 10 rahmat. Kata Habib Amar, guru kami kata, Habib Amar kata, kalau kamu beramal soleh, berzikir, semayang, tahajud, sedekah dari sejak wujudnya dunia sampai kiamat, kamu beramal sepenuhnya, Allah SWT. Lepas tu kamu timbang amal kamu tu, satu timbangan. Satu timbangan ni letak satu rahmat Allah. Satu rahmat Allah lebih berat daripada semua amal kamu seluruh panjang hidup dan sepanjang alam ni wujud. Beratnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka cari rahmat Allah. Cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Allah sallallahu Muhammad. Dan mudah-mudahan kitalah orang tu, orang yang ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Okey ya. Allah sallallahu Muhammad. Okey. Dan jangan beratkan lidah kita untuk berselawat, kerana kata ulama min alamatin nifaq, di antara alamat nifaq, orang tu orang munafik, lidah dia berat nak sebut nama Nabi, lidah berat nak berselawat. Allah SWT. Tu munafik tu. Kenapa ayat Quran kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang beriman, selawatlah ke atas dia. Allah SWT. Bila Allah perintah orang beriman, maksudnya hanya orang beriman akan selawat pada Nabi. Orang munafik tak berselawat pada Nabi, bahkan benci Nabi, tak suka apa yang dibuat oleh Nabi. Allah. Apa sunah-sunah dia tahu? Ni zaman mana? Tu zaman mana dulu? Munafik. Allah. Munafik tak akan selesa dengan sunnah Nabi. Allah SWT. Jaga-jaga. Bukan takat sunnah pakaian, sunnah kehidupan, sunnah pemerintahan, sunnah politik, sunnah dalam menghadapi sesuatu, semua tak suka. Aku lebih pandai. Itu orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka berselawat, berat untuk berselawat pada Nabi SAW. Bukan kita, tugas kita nak tuduh siapa munafik, Allah SWT. Tapi jagalah diri kita jangan jadi munafik, iaitu tak mau selawat pada Nabi. Allah tak mau selawat pada Nabi. Bahkan bukan takat jadi munafik, orang yang berat selawat. Nabi kata dia bakhil. Nabi kata apa? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi kata apa? Orang yang bakhil itu orang yang apabila disebut nama aku di sisi dia, tak selawat pun pada aku, buat dia. Dia dengar nama Nabi, dia dengar nama artis, sama saja. Dengar nama artis tak sebut apa, dengar nama Nabi tak sebut apa, sama. Dengar nama pemain bola sepak tak sebut apa, dengar nama Nabi tak sebut apa. Kita dengar nama pemain bola sepak tak sebut apa, tak respon. Dengar nama artis tak respon. Dengar saya Nabi Muhammad, terus kita sebut sallallahu alaihi wasallam, respon terus. Siapa respon dia tak bakhil. Siapa respon tak bakhil, dan siapa tak respon jawab selawat, dia bakhil. Kalau orang kata kita bakhil, tak apa lagi. Nabi kata kita bakhil, habis ya. Memang bakhil betul ya. Allah SWT. Kalau orang kata kita bakhil, orang tak tahu hal kita sedekah sengat-sengat, dia pandang kita bakhil. Tapi kalau Nabi kata bakhil, Nabi tahu hal kita. Nabi kata setiap minggu malam Jumaat ataupun hari Jumaat akan diperlihatkan semua amal umatku. Tengok baik dan buruk kita buat, semua Nabi tengok. Nabi tahu kita apa kita buat, Nabi tahu. Kalau Nabi kita bakhil, memang bakhil betul ya. Allah SWT bakhil betul ya. Jangan jadi orang bakhil, jadilah orang yang pemurah. Allah SWT. Orang yang penuh rahmah. Dan apa maksud orang yang tak berselawat pada Nabi, orang bakhil? Maksud dia apa? Bukan dia bakhil dengan Nabi, dia bakhil dengan diri dia sendiri. Itu kata ulama mensyarahkan hadis tu. Sebab selawat ni mendatangkan rahmat dan menyelamatkan diri dia dunia dan akhirat. Dia tak mau selawat. Dia tak mau selawat, dia bakhil pada diri dia, kedekut diri dia, dia tak mau diri dia selamat. Bakhil macam tu, teruk. Allah senang. Okey. Jadi kita kena jadi orang yang rahmah pada diri sendiri, sayang diri sendiri. Macam mana? Nak rahmat. Tak mau rahmat, dia bakhil kat diri dia, tak mau bagi kat diri dia rahmat. Bagi dekat diri kita rahmat untuk dia selamat. Allah macam tu. Okey. Terus. Boleh kan yang khatam ni? Fikir lain banyak. InsyaAllah boleh. Allah ada harap rahmat Allah, insyaAllah. Allah SWT.
Tu kita harap Nabi SAW ada bersama kita nanti di hari kiamat. Dan haud, telaga Kautsar Nabi, kena percaya wujudnya telaga Kautsar, telaga Nabi. Telaga Kautsar ini dalam hadis air dia lebih putih daripada susu. Abyadu minal laban, Allah SWT, lebih putih daripada susu. Yang kedua, lebih manis daripada madu. Allah SWT. Dan jangan duk fikir pula saya kencing manis manis sangat. Tak, manis akhirat bukan manis dunia. Manis akhirat itu lebih manis, lebih sedap, lebih indah daripada manis dunia. Manis madu sedap lah, tapi manis telaga Kautsar Nabi lebih sedap dan tidak mendatangkan mudarat, bahkan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Karena kata Rasulullah, man syariba minhu fala yazma'u abada, Nabi kata siapa yang minum daripada telaga Kautsar aku tak akan dahaga selama-lama. Tak dahaga dah. Walaupun dia duduk dalam syurga dia tak minum air, dia tak akan dahaga. Sedap, okey. Walaupun dia nak minum air dalam syurga hanyalah untuk menikmati, bukan untuk hilangkan dahaga. Tak akan hilangkan dahaga siapa yang minum telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Dan Allah SWT, dia punya cebok tu untuk menyedok air tu untuk diminum banyaknya sebilang-bilang bintang di langit. Ramai manusia nak minum. Tetapi kita minta lindung kepada Allah kerana ada hadis sahih. Nabi kata, nanti waktu mana aku sedang tunggu umat aku di telaga Kautsar, Allah SWT, waktu itu ada yang terhalang. Malaikat buat roadblock. Malaikat kata, mereka ni tak boleh. Nabi kata, wahai malaikat, lepas mereka umat aku. Kenapa tak pergi mereka minum telaga Kautsar? Kata malaikat, wahai Rasulullah, lepas yang kau wafat, mereka berpaling pada agama engkau. Pada hari ini kami diperintahkan oleh Allah untuk menghalang mereka minum telaga Kautsar Nabi. Itu Nabi diam. Maksudnya mereka menjadi kufur selepas kewafatan Nabi SAW. Mereka bukan sahabat lah. Mereka adalah orang munafik ataupun orang yang mereka itu menyembunyi kekufuran mereka dalam hati. So, Nabi pandang mereka umat lah. Nabi pandang mereka pengikut Nabi. Tapi Allah buka sebaliknya nanti di akhirat. Walaupun Nabi tahu sebenarnya, tapi Nabi tetap menghukum zahir. Kata Nabi dalam hadis, kami ma'syaral anbiya, kami ini para anbiya, kami hanya hukum yang zahir, saja. Adapun batin, Allah yang menghukum. Kalau orang tu masuk Islam, Nabi tak akan hukum, Nabi tak akan scan batin dia. Ikhlas tak ikhlas ni? Tak ikhlas, tak boleh. Yang kita pula pergi scan pula zaman ni. Tak boleh. Dia tu orang kafir main nak masuk Islam. Dia kata apa? Kecil saya masuk Islam. Ustaz, tengok Ustaz ni. Hang ni nampak tak ikhlas ni. Hang kena pergi belajar bahasa Islam. Kenal bahasa Islam baru masuk. Nabi tak pernah buat macam tu pun. Nabi bila ramai, Allah SWT, wahai Rasulullah, Islamkan aku. Terus Nabi kata apa? Asyhadu. Ikut aku, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Habis. Tu saja Nabi. Itu Nabi kata apa? Orang Islam tak dibunuh, orang Islam bersaudara, kita kena buat ini, jaga kehormatan kita. Tu saja. Terbalik pergi mengaji. Oh, zaman kita lebih pada Nabi lagi. Duk nilai orang lebih-lebih. Siapa nak masuk Islam, jangan pernah kita suruh dia fikir balik. Jangan, tak boleh. Haram, berdosa besar kalau kita buat begitu. Nak mai masuk Islam, kita kata apa? Ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali dia bukan nak masuk Islam, nak tanya bahasa Islam. Tak bolehlah ajak mengucap, ajak Islam lah. Islam ni, Islam ni baik ini. Tapi kalau dia tahu saya masuk Islam macam mana? Ikut saya ucap syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita saya payah nak kena ajak dia. Siapa suruh ajak dia? Tak suruh. Bagi dia masuk Islam tu tugas kita. Ada pun ajak dia orang alim lah. Suruh dia pergi ngaji kat guru tu, ustaz tu, ataupun pergi daftar, pergi jawab agama dan dapatkan atok untuk dia mengaji. Yang penting kita segerakan masuk orang pada Islam. Takut-takut kita suruh dia balik pergi fikir, waktu dia balik dia accident, dia mati dalam keadaan kafir. Kita penyebab. Di akhirat nanti bila Allah bangkitkan dia, Allah kata tempat kamu dalam neraka. Dia kata, wahai Allah, kenapa nak masuk neraka pula? Dulu aku nak masuk Islam, tapi dia ni lah penyebab aku terhalang dari Islam. Waktu tu Allah akan dahulukan masuk hantar kita dalam neraka daripada dia ni. Terlalu, na'udzubillah. Yang main-main. Kita penyebab terhalang orang ni daripada masuk Islam. Oh, jangan main-main, bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Orang nak masuk Islam ucap syahadah terus. Dia ikhlas ke? Dia nak main-main ke? Apa saja BP kat dia. Bukan urusan kita, urusan Allah. Boleh jadi waktu benar dia nak main-main ataupun dia nak tak ikhlas tu, dia ucap-ucap terus ikhlas. Boleh jadi. Rahmat Allah. Boleh jadi. Bukan urusan kita, urusan Allah itu. Urusan kita ucap syahadah sudah. Selesai. Baru ni sebelum Al-Habib Ali Masyhur, Mufti Hadramaut, guru kita juga di sana, sangat soleh, sangat warak dia. Orang daripada Jepun mai ke Tarim. Dia dengar kota Tarim ni kota yang ajaib, kota yang maksudnya luar biasa lah. Orang Jepun ni mai ke Tarim. Bila sampai saya ke Tarim, Allah SWT, dia tengok keadaan Tarim tak ada apa. Kita kalau pergi Tarim, satu bangunan cantik pun tak ada.
Pergilah cari. Tak ada, takkan ada. Yang ada adalah rumah buat daripada tanah ataupun daripada batu. Lepas tu rumah semua rendah saja. Habis kuat pun 2-3 tingkat ya. Lepas tu ada masjid, ada madrasah, ada kedai-kedai kecil. Mall tak ada. Itu saja. Allah SWT. Itu Kota Tarim. Allah SWT. Tapi bila orang Jepun pergi Kota Tarim, lebih kurang jumlah mereka 3-4 orang pergi Kota Tarim. Bila dia tengok Kota Tarim, Allah SWT, walaupun tak ada apa macam bangunan-bangunan yang maju di tanah mereka, tapi dia rasa ada sesuatu yang tak ada di negara mereka. Apa? Ketenangan. Akhlak orang situ. Allah SWT. Keceriaan dan cahaya di wajah orang beriman, itu tak ada di tempat mereka. Masa lain tengok. Akhirnya pergi jumpa Mufti Tarim, Mufti Hadramaut, Habib Ali Masyhur. Terus dia kata Islam kat kami. Terus Habib Ali Masyhur ajak terus. Tak ada Habib Ali Masyhur kata macam ni. Hampa ni memang Jepun ni, ngaji tak pernah hampa ni. Hampa tahu dah Islam ni, jaga-jaga masuk Islam kena potong. Tak ada itu. Kita gempang orang. Nak buat. Terus ceritalah bab tu. Masuk dulu Islam. Bila dia pernah jumpa Habib Ali Masyhur kata kami nak masuk Islam. Kagum dengan kehidupan orang Islam, akhlaknya apa semua. Negeri kota tak ada apa, tapi semua hidup dengan tenang. Kan pelik tu. Sumber tak cukup, minyak masuk dalam sebulan 2 kali saja, kena beratuk ramai-ramai, tapi semua senyum. Saya pernah naik teksi dengan orang Tarim. Dia bawa saya. Dia bawa teksi, dia pergi belah kereta orang lain lah. Jatuh bumper orang tu, bumper dia pun jatuh. Dia tak turun pun, dia tengok begitu. Apa itu? Dan orang tu pula tengok dia begitu. Khair. Tu saya tanya dia, bumper sampai terkeluar tak ada apa lah. Buat cerita begitu ya. Dia kata apa? Allah SWT, ma qadarullah, kata dia, apa yang telah takdirkan Allah berlaku lah. Itu takdir Allah, bukan nak berlaku sendiri. Tak apa, khair, alhamdulillah, kata dia. Semua ada kebaikan dari kemah, jalan terus. Senyum ya. Kalau kita bertumbuk terus tepi jalan lah. Allah SWT, bertumbuk. Calang sikit nak bertumbuk lah kita ni. Sayang sangat pada harta kita lah. Sayang lebih sangat. Tapi orang bagi calak iman kita, calak mata kita dengan dosa, tak rasa apa pula. Allah SWT, tak marah pula. Apa ni? Orang buat video-video gamak-gamak perempuan dia post, astagfirullah. Calak iman aku, calak mata aku dengan dosa. Oh, bab iman, calak tak apa. Bab kereta, kereta tak boleh. Bertumbuk sanggup. Okey ya. Allah senang. Patut kena bertumbuk dengan handphone kita. Sebab dia calakkan banyak iman kita. Okey. Senang amat. Tak apalah. Allah senang amat. Okey, jadi Allah senang. Haud Nabi, Telaga Kautsar Nabi SAW ada yang terhalang. Jadi kita orang yang sampai ke Telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini sampai selepas kita berjalan lintas di Sirat. Berjalan lintas di Sirat selesai, barulah depan tu Telaga Kautsar. Depan lagi syurga. Allah SWT. Dan kita harap kita dapat minum Telaga Kautsar Nabi daripada tangan Nabi sendiri. Habib Umar selalu doanya tu. Habib Umar kata, ya Allah, minumkanlah kami Telaga Kautsar Nabi dengan tangan Nabi kami sendiri. Kami tak mau minum sendiri, kami nak Nabi yang suap kami. Kami nak tangan mulia Nabi SAW. Habib Umar punya doa. Habib Umar pula, dia pernah munajat, dia pernah ceramah untuk ramai. Dia kata apa? Dia kata, wallahi demi Allah, aku buat majlis ni bukan untuk ku himpun dengan kamu semua, untuk kamu agungkan aku dan juga kamu puji aku atau kamu angkat aku. Ku himpun dengan kamu semua bukan aku nak ramai pengikut, tapi ku harap bila kita berhimpun sama-sama dalam majlis zikir, majlis selawat, kita dapat sama-sama berjumpa di Telaga Kautsar Nabi SAW. Mulianya hati ulama kita. Dia berhimpun orang kan, dia nak masyhur, kan dia nak ramai pengikut. Allah SWT. Tapi dia nak apa? Kita semua ni dapat berhimpun sama-sama dengan Nabi di Telaga Kautsar. Saat Nabi buat perjanjian dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, ana faratukum alal haud. Nabi kata apa? Aku tunggu kamu semua wahai umat di Telaga Kautsar. Pastikan kamu berjaya sampai. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nabi janji kita. Kenapa Nabi buat temu janji dan Nabi janji nak temu kita? Nabi janji nak jumpa kita di Telaga Kautsar, Nabi nak kita bertemu dengan dia di Telaga Kautsar. Karena itulah bukti cinta yang benar. Mana ada kekasih tak mau jumpa dengan kekasih dia. Seorang kekasih mesti nak jumpa dengan kekasih. Bahkan akan berjanji untuk bertemu, walaupun tak di dunia tapi di akhirat. Kan orang pencinta macam tu kan, dia suka dekat perempuan tu tapi duit tak ada, dia mokpok perempuan tu, tak bagi pula. Akhirnya dia keluar kata-kata, walaupun kita tak dapat bersama dan berjumpa di dunia, saya harap kita bersama dalam syurga dan di akhirat nanti. Kan kata-kata orang cinta tu kan. Allah SWT. Tapi pencinta yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pernah kata kita, Nabi nak kita bertemu dengan dia, tak mahu kita pisah dengan dia. Sampai dalam hadis Nabi kata, apabila kamu ingin meminta kepada Allah syurga, maka mintalah syurga Firdaus. Kalau baca zahir hadis, mintalah syurga Firdaus. Itu faham tak tu? Hadis ni ada banyak ilmu.
ilmu mustalah, ilmu jarah wa ta'dil, ilmu sanad, Allah sanad, ilmu Allah sanad Muhammad. Apa lagi? Ilmu hadis. Banyaklah ilmu hadis. Di antara ilmu hadis yang paling tinggi adalah ilmu asrarul hadis. Ilmu asrar al-hadis. Ilmu rahsia-rahsia hadis yang ni hanya dapat kepada ulama-ulama yang betul-betul dalam bidang hadis, dan depa itu bersih hati depa. Betul-betul cinta Nabi, depa akan faham rahsia hadis. Apa yang Nabi nak sampaikan? Apa rahsia-rahsia di sebalik hadis? Depa dapat baca tersirat. Itu ilmu asrarul hadis, ilmu yang paling tinggi sekali dalam bidang hadis. Allah SWT. Okey, jadi di antara rahsia hadis ni, Allah kata ulama, apa sebab apa Nabi kata mintalah syurga Firdaus, sedangkan syurga tu ada 7 semua. Tapi Nabi kata minta syurga Firdaus yang kau minta. Hal lain tak payah. Seolah hal lain tu Nabi tak bagi. Boleh je minta, tapi seolah Nabi nak yang tu saja minta. Sebab apa? Bukti cinta juga. Kekasih nak bersama kasih. Sebab Nabi suruh kita minta syurga Firdaus? Kerana syurga Firdaus, syurga adalah syurga yang paling tinggi, dan syurga itulah Nabi duduk. Nabi tak mau seorang pun umat dia duduk syurga bawah, semua duduk dengan dia. Dia nak jumpa selalu. Dan dia nak bermajlis dengan kita. Itu Nabi SAW. Kata ulama, di antara nikmat-nikmat yang ahli syurga menikmati yang sangat sedap, iaitu mereka bermajlis dengan para awliya, para salihin, seperti mana mereka bermajlis di dunia. Itu paling nikmat sekali. Dan paling nikmat majlis dalam syurga adalah majlis dengan Nabi SAW. Dan kita harap kita di barisan paling depan, dan barisan yang boleh tengok Nabi SAW, InsyaAllah. Tak lama dah tu kita akan mati, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat jumpa Nabi SAW. Okey, Allah SWT. Itu baru bahagia mati macam tu, dapat jumpa Nabi Muhammad. Macam tu. Jadi Allah SWT, binalah seni kematian kita, binalah Allah SWT kegembiraan di hari mati kita dengan cara lah ni kita hadir majlis ilmu, beramal, hadir majlis selawat, suburkan hati cinta pada Nabi Muhammad, cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kita kena buat. Okey, Allah SWT. Dan lain persoalan akhirat serta alam barzah. Dan kita juga niat macam mana guru kita niat. Kita berhimpun ramai duk mengaji malam-malam ni, kita niat apa? Supaya kita semua dapat kumpul di Telaga Kauthar Nabi SAW. Okey. Mudah-mudahan Allah tak pisah seorang pun di kalangan kita, insya-Allah. Allah SWT. Dan lain persoalan akhirat serta alam barzah. Alam barzah pun Nabi bagi tahu dan wajib kita percayai. Allah SWT. Alam barzah ni dalam Quran Allah kata, Allah SWT, an-nar, neraka itu yu'radun, neraka itu diperlihatkan Allah SWT kepada mereka ahli neraka bukratan wa asyiyah, pada waktu pagi dan waktu petang. Setiap waktu pagi Allah akan buka neraka akhirat tu, Allah akan buka, pamerkan kepada ahli kubur yang dahaka pada Allah. Waktu tu mereka akan menjerit, menangis kerana apa? Mereka nampak betapa dahsyatnya neraka, dan mereka harap sangat balik ke dunia balik. Sebab takut tu nak pergi neraka. Dan kubur bukan neraka. Kubur adalah tempat seksa kalau dia melukai oleh Allah. Mereka akan pukul dia. Neraka tu, seksa neraka tu di mana? Di akhirat nanti, selepas timbangan amal dan sebagainya. Allah akan perlihatkan pada waktu bukratan, pada waktu pagi. Lepas tu dia tutup, menjerit-jerit ahli kubur, takut, tutup. Petang buka pula, sehari 2 kali kata Allah. Bukratan wa asyiyah, setiap hari kami perlihatkan kepada ahli neraka, kami perlihatkan kepada mereka orang neraka itu neraka sebanyak 2 kali sepanjang setiap hari. Allah SWT. Okey ya. Dah harap Allah pelihara mata kita daripada melihat neraka. Neraka ni kata Habib Omar, bukan setakat tak mau masuk, kita tak mau tengok terus neraka. Kerana melihat neraka pun sangat-sangat terseksa rasa dia. Tak mau melihat neraka. Allah SWT. Bukan setakat nak masuk neraka, tengok neraka pun tak mau. Yang kita nak tengok adalah wajah Nabi Muhammad di akhirat. Kita nak tengok syurga, kita nak tengok Allah SWT, nikmat-nikmat Allah, itu kita nak tengok. Allah SWT neraka tak mau tengok. Okey. Allah SWT. Allah SWT. Sebab itu kalaulah Allah bagi kita tengok neraka, kita mana gelaklah jumpa sama kita. Ni yang mata turun tak henti. Itu saja. Tapi Allah tak bagi, kenapa Allah kesian kita? Satu Nabi kata, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la bakaitum katsira wal yadhaku qalila." Nabi kata apa? Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, Allah SWT, pasti kamu akan menangis banyak dan juga sedikit ketawa. Apa Nabi tahu? Kata ulama, Nabi telah diperlihatkan kepada dia neraka. Allah SWT. Sebab itu kata para sahabat, Nabi kalau cerita tentang neraka, kami rasa neraka di depan mata kami. Nabi sangat menghayati kerana tengok neraka itu, kata Rasulullah, menangis, semua menangis. Allah SWT. Dan Nabi sangat banyak menangis kerana Nabi dah tengok hakikat neraka macam mana. Kita tak tengok, kita gembira seronok.
Satu hari sahabat duduk sama mereka di luar rumah Nabi. Mereka bersembang melawak, bergelak sampai lama. Bergelak sikit-sikit Nabi bagi. Kalau bergelak tak berhenti lama, waktu tu Nabi marah. Nabi keluar daripada rumah. Nabi tinggi suara Nabi dan merah muka Nabi. Nabi kata apa? Kamu ketawa banyak ini, adakah telah terjamin Allah SWT keselamatan kamu di akhirat nanti? Dah terjamin ke kamu selamat daripada neraka yang kamu gelak sangat ni, seronok sangat? Semua sahabat diam. Nabi kata sebanyak mana kamu gelak, sebanyak itu kamu kena menangis. Terus waktu sahabat tu menangis, terus tak berhenti. Itu kesan didikan Nabi SAW. Maksudnya kita nak bergelak boleh, tapi jangan sampai seolah kita ini Allah SWT rasa aman pula dengan Allah SWT adab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gelak silakan, tapi jangan berlebihan, mematikan hati kita. Tambah pula tidur lambat, gelak, subuh tak bangun. Itu memang azab dah tu. Confirm azab. Bukan azab neraka maksudnya. Azab tak boleh taat kepada Allah, azab maksiat. Jangan begitu. Azab ni banyak. Dia panggil ada narul hijab. Ada nar, dia panggil nar akhirat sana, nar hijab boleh teruk. Allah hijab mati kita, tak boleh buat amal soleh, tak boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Gelak boleh, tapi hati-hati. Dia ada waktu-waktu dia juga. Okey ya. Dan nak pesan lah ni, kalau kita main ngaji sini, kalau boleh Allah SWT, bila tahu kita ni kena bangun subuh, bangun tahajud, kita kena mengaji pagi duha, malam jangan tidur lambat sangat. Takut bila kita tidur lambat sangat sampai 3-4 pagi, tahajud duduk macam tu. Dia bersembang kosong lepas insya' makruh hukum dia. Sebab tu kita wujudkan adakan majlis ilmu lepas insya' sahabat. Harap tak sembang lah kita kosong, kita dapat ilmu, kita bincang ilmu. Allah SWT. Dan guru kita Habib Omar memang buat pengajian lepas insya', tak buat lepas maghrib. Lepas insya' semua pengajian ni lepas insya', kecuali tazkirah di masjid-masjid buat lepas maghrib. Jadi Allah SWT, siapa sembang kosong lepas insya' makruh hukum dia. Tetapi dia sembang kosong sampai lewat malam, sampai tak larat bangun tahajud, bangun subuh lebih teruk lagi tak bangun, sampai esok pagi tu kerja sampai tak pi, tak jalan ke amanah yang wajib untuk dia. Kenapa? Sembang lewat malam. Waktu tu sembang kosong bertukar daripada makruh pada haram. Kenapa? Sembang tu penyebab dia tak bangun subuh, jadi berdosa terus sepanjang sembang malam tu. Yang memang bangun tu wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memang Allah SWT. So itu fikir kebaikan untuk diri kita. Sembang banyak ni, 1.5 ni dah cukup lah. Yang masalahnya kita rasa 1.5 awal, pelik tu. Lepas tu bila kita orang nak gerak kita pukul 5 pagi, kita rasa apa? 5 pagi awal pula. Allah SWT. Awal apa? Kalau macam kalau time untuk sembang, kita tak apa lewat-lewat, tak apa banyak-banyak. Maksudnya tak peduli sangat waktu buat sembang ni, tak berkira lah dengan waktu. Kalau buat ibadat berkira dengan waktu. Pukul 5 Ustaz, bukan 5 setengah ni, setengah jam dekat dah kita tahajud, berkira sungguh. Tapi kalau buat sembang tak berkira sikit pun. Saya nak tambah lagi, Zikir tak tambah. Allah senang. Makan tambah, sembang tambah, melawak tambah, zikir tak tambah, makin kurang. Senang. Sembahyang tak tambah, makin kurang. Tak mahu betul. Jadi kita main sini bukan nak main ngaji lah, nak main praktik. Akhir zaman siapa mengaji tak praktik, dia hanyut juga dengan fitnah Dajjal. Hanyut. Allah senang. Tapi kalau kita mengaji, kita praktik, hati kita bersih. Bila hati bersih, Dajjal tak ada pengaruh kita. Tak kasih daripada dunia, tak kasih daripada syahwat. Jika kita mengaji balik, kurang kesan. Itu amal. Malam ni insya-Allah kalau boleh jangan tidur lambat sangat. Allah senang. Syaitan ni bila kita sembang pukul 11 kita mengantuk. Syaitan kata tak perlu waktu ni aku tipu dia. Kenapa? Waktu ni silakan kalau nak tidur. Allah senang. Tapi kalau kita sembang atas pada pukul 12, pukul 1 tiba-tiba hilang ngantuk. Kenapa? Syaitan tiup-tiup kita punya mata dan dia bagi kita semangat sembang lagi. Kenapa? Dia tahu dah mereka ni bila tidur lambat sembang tak bangun subuh lagi. Sebab tu kita rasa sembang agama pun jadi sedap bila 1.5. Sembang bab marifat pula tu lagi. Ada orang saya jumpa, dia kata jom kita pergi belakang, duduk dekat wakaf kami tu, gazebo apa? Gazebo. Silap baris, nama tak betul. Gazebo. Dia kata jom pergi duduk gazebo kami dekat tepi sungai. Saya rasa kata ada apa? Dia kata kami ni suka sembang lewat malam. Satu tu kami perempuan lah. Kita sembang apa? Jom join kami. Kami sembang bab-bab makrifat kata dia. Allah SWT. Bab-bab syariah ni kami tak sembang kata dia. Sebab yang ni semua ilmu kulit saja. Buanglah ilmu ni. Kita ambil yang isi. Sebab nak makan isi. Kulit jangan makan. Tapi kalau tak ada isi mana, tak ada kulit mana ada isi. Tak cakap lah betul kat mereka kan. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Sebenarnya kalau tak ada kulit,
Tak ada kulit takkan ada isi. Kalau mereka kata jangan pakai kulit, pakai isi saja, maksud isi itulah kulit. Faham tak? Kalau tak mau ada kulit, isi itulah kulit. Dia mengaji kulit tu. Allah senang kulit. Dia pun rasa isi. Salah tu. Allah senang. Jadi dia kata sembang bab makrifat. Dia kata sampai kubur. Mai 3 pagi 4 pagi sembang bab makrifat. Yang kita kesiannya subuh tak semayang. Allah subuh tak semayang. Tahu subuh tak semayang? Dia kena pandai-pandai. Dia kalau orang nak kata aku tu, kita nak buat subuh tak semayang, Allah senang. Pukul 7 ni tak bangun lagi ni. Lah ni pukul 7 dari subuh. Pukul 9 tak bangun lagi. Dia kata apa? Mengikut ilmu makrifat, semua di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah senang. Waktu tu pegang tengkok dia, tumbuk sekali bagi lebam. Tu yang orang tumbuk aku ni, apa kes lah ni? Bila Allah berkehendak engkau ditumbuk pada hari ni, maka ditumbuklah engkau. Kau tertumbuklah. Macam tu. Semua takdir kata dia. Dia tahu, oh, Allah senang. Takdir ke tu? Bubuh sekali. Ya, takdir. Allah senang. Kenapa bubuh sekali lagi? Takdir kedua. Nak lagi? Allah senang. Okay. Allah senang. Macam tu masalah. Ya, semua takdir. Tapi kita tak tahu apa takdir Allah pada kita buat baik saja. Itu saja yang Nabi ajak. Okay. Usaha untuk bangun. Usaha untuk ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Allah senang. Okey, terus. Allah SWT Muhammad. Mana kitab ni? Tak tahu mana. Di barzah ni kena kita kena yakin. Dan barzah ini Allah SWT kata Allah SWT. Barzah ni dia di antara dunia dan juga akhirat. Di satu alam di antara dunia dan akhirat. Di tengah. Barzakhun ila yaum yub'atsun itu Al-Quran. Barzah itu kata Allah sampai hari bangkit. Di tengah. Sebab itu alam barzah ni dia boleh berhubung dengan dua alam. Yang pertama alam dunia, yang kedua alam akhirat. Kenapa dia tengah-tengah? Dia tengah. Ni akhirat, sana akhirat. Akhirat ni akan berlaku bila kiamat baru berwujud dia, baru akan maksudnya kita akan kita akan sampai tempat tu. Adapun dunia, alam sebelum barzah. Barzah di tengah. Satu ahli barzah boleh berhubung dengan alam dunia, boleh berhubung dengan alam akhirat. Cara macam mana ahli barzah berhubung dengan akhirat? Itu Allah perlihatkan syurga. Allah limpahkan sikit nikmat syurga pada mereka. Allah sana. Allah tunjuk pada akhirat, neraka. Mereka tengok. Mereka hubung dengan alam akhirat. Dengan alam dunia, mereka hubung macam mana? Ahli barzah ni, Allah SWT, bila kita pergi kubur, kita lalu ke kubur, kita bagi salam. Ahli barzah waktu tu, kalau mereka kena seksa, malaikat akan stop seksa. Ada hubungan tu di antara alam barzah dengan alam dunia. Bukan kita pergi tanam, kita pergi simpan jenazah, tak ada kaitan dah. Kaitan dia tu sangat rapat dengan kita. Mereka cakap pun boleh kita dengar, tapi Allah tak bagi kita dengar. Nabi yang kata Nabi SAW, kalaulah hadis sahih, kalaulah aku tak takut kamu akan mati dan juga pengsan disebabkan dengar alam kubur, aku akan minta kepada Allah supaya Allah pendengar kepada kamu, supaya kamu insaf, kata Nabi. Tapi aku kesian, takut kamu pengsan dan mati, hidup kamu akan rosak. Aku tak doa pada Allah macam tu, kata Nabi. Tapi Nabi dengar. Jadi bila kita bagi salam pada ahli kubur, waktu tu yang kena seksa akan di stop seksa. Malaikat kata apa? Jawab dulu salam orang tu, ahli dunia tu. Dia jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan sambung seksa. Allah. Ada hubungan di antara alam akhirat, alam barzah dan juga alam dunia. Saling berkaitan dan saling boleh tolong menolong. Alam barzah boleh tolong alam dunia boleh tolong alam barzah. Betul kan ni, lagi pelik ni ilmu malam ni. Ya, ahli barzah boleh tolong ahli dunia. Dalil dia hadis Nabi, hadis yang sahih. Waktu mana Nabi pergi Isra wal Mi'raj, Nabi dapat solat 50 waktu. Nabi turun saja, Nabi jumpa dengan orang alam barzah, iaitu Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Umat engkau tak mampu, minta kurang. Akhirnya jadilah 5 waktu. 5 waktu ini bukan jasa orang yang hidup, bukan jasa orang atas dunia, jasa ahli barzah. Jasa orang barzah ni, kita sembahyang waktu ni jasa orang barzah. Tu Habib Umar yang syarah pada kami. Sebab itu jangan duk kata alam barzah dengan alam dunia tak ada kaitan langsung. Barzah ada kaitan dengan dunia, dunia ada kaitan dengan barzah. Allah SWT. Tu. Lepas tu Allah SWT. Kita Allah SWT bila bagi salam, mereka akan diringankan azab. Bahkan kita boleh baca Quran atau berdoa kepada mereka, semua doa itu manfaat pada ahli kubur. Manfaat. Teruskan. Itu kita pandukan hadis Nabi SAW. Allah SWT. Dan jangan pula kita main-main kita kata kalau bagi salam kat kubur, malaikat akan stop dulu. Tak seksa lah, suruh jawab salam. Lagu tu aku duduk kat kubur tu, duduk tepi kubur, aku nak kerja bagi salam ya, supaya malaikat tak ada nak pukul dia.
Ya boleh, tapi malaikat keluar dari kubur pukul yang pula. Malaikat kata tak guna waktu dia ni main-main dengan aku pula. Jadi tu melawak. Jadi bagilah salam pada ahli kubur, jangan lupakan apa. Saya pernah beberapa kali keluar dengan Habib Kazim, dia ajak saya keluar. Dia kata, "Jom. Mu'ti jom." Allah senang keluar ikut dia, pergi mengajak lah. Dia bawa kita naik kereta dah. Dia duduk dalam kereta dia ni, dia tak cakap banyak. Payahlah nak cakap. Dia naik kereta, pagi-pagi tu dia baca Yasin, baca zikir tu, baca zikir, dia terus amalan dia lah. Sampai saya tepi kubur, lalu je kat kubur, ni kubur. Terus dia akan, "Assalamualaikum ya ahli, ya insya-Allah bimun haikun." Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu doa, "Ya Allah, filahu warhamhu, Allah filahu." Allah senang. Sagi jalan lagi, jumpa kubur lagi, Al-Fatihah. Kenapa? Nak amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi salam pada ahli kubur dan nak ahli kubur itu diringankan azab. Itu para ulama kita. Kita buat apa? Lalu tepi kubur, tak buat apa pun. Amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat ringankan ahli kubur. Okey. Ahli kubur tu setiap hari depa teringin sangat-sangat kita bagi salam kat depa. Kita pergi doa kat depa sebab depa menanggung macam-macam dalam sana. Tapi kita tak peduli pada depa, kesian kat depa. Allah Subhanahu. Okey. Dan ada hadis sahih Nabi kata, saya ada satu kitab berkenaan dengan Al-Barzah. Allah Subhanahu. Ulama sekarang hadis semua dalam tu. Ada satu hadis sahih Nabi kata macam ni. Nabi kata, kalau bukan kerana ahli dunia, ahli barzah akan celaka terus semuanya. Maksudnya apa? Kalau bukan pertolongan ahli dunia, doa kat depa apa semua, sampaikan pahala dan sebagainya, ahli barzah tu tak dapat harapan, tak ada harapan dah untuk selamat di akhirat. Di alam barzah ni penting, kenapa? Di alam barzah tu lah peluang untuk selamatkan mak ayah kita, selamatkan kawan kita, selamatkan saudara kita. Kerana alam barzah ni, kalau dia maksiat, dia akan disiksa. Tapi bila kita doa, kita sampaikan pahala-pahala, waktu tu dia akan di-stopkan azab dan pahala tu akan menjadi timbangan amal dia nanti di akhirat. Kalau dia itu sebagai pendosa, pahala banyak kita bagi, doa banyak, dia akan dinaikkan sebagai ahli taat dan juga ahli syurga. Waktu mana? Dalam kubur. Kalau dia tak ada dosa, doa kita pada dia diangkat darjat, penyebab dia diangkat darjat. Pahala diangkat darjat. Allah senang. Maksudnya apa? Alam kubur ada peluang takhir untuk kita perbaiki diri kita, perbaiki hal keadaan kita sebelum kita menuju hari kiamat, itu mahsyar. Lepas tu jangan lupa ahli kubur, mak ayah kita, adik-beradik kita, tolonglah dia. Kesian kat dia. Dia harap, ya Allah, inilah peluang takhir ni, peluang takhir. Tapi nanti di akhirat nafsi-nafsi dah. Di akhirat, di mahsyar tak boleh nak pergi tolong orang lain, nak tolong tak boleh. Masing-masing waktu takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita hidup ni guna ada peluang untuk hidup, waktu hidup ni untuk tolong ahli barzah. Ingat ada apa? Lepas sebenarnya doa pada mak ayah kita dan juga ahli barzah semua. Okey. Khidmat pada depa. Allah Subhanahu Muhammad. Terus pertanyaan dua malaikat. Kita kena beriman dengan pertanyaan dua malaikat. Munkar dan Nakir di dalam kubur. Siksa kubur dan kenikmatan-kenikmatan dalamnya. Semua kita kena percaya. Allah Subhanahu. Dia orang minum arak ni dalam hadis Nabi. Orang minum arak bila masuk dalam kubur, kata Rasulullah, semua kalajengking dan ulang-ulang yang berbisa dalam kubur semua akan patuk-patuk dia sampai hari kiamat. Dan kalajengking tu akan sengat dan melekat di badan-badan dia. Gitu. Melekat semuanya. Itu orang yang minum arak. Jangan-jangan memang ya, dah tak boleh. Allah Subhanahu. Okey. Allah Subhanahu. Dalam neraka pun sama juga. Bila depa masuk dalam neraka, Allah Subhanahu, kalajengking dan juga ulang-ulang dalam neraka akan hinggap di badan depa, akan patuk oleh apa. Waktu mana kalaulah depa ada iman, bila depa nak dikeluarkan nak masukkan dalam syurga balik, waktu tu malaikat akan pegang kepala dia, akan rentak macam tu. Sehingga gugurlah ulang dan juga kalajengking di badan dia. Lalu malaikat bersihkan dia, waktu barulah masuk ke syurga. Allah Subhanahu. Dia bisa ulang dan bisa kalajengking di akhirat, bukan macam bisa dunia. Allah Subhanahu. Dalam hadis Allah Subhanahu, sekali ulang tu patuk kita di kubur ataupun di mahsyar di neraka, sekali dia patuk, bisa dia akan rasa pedih selama 70 tahun. Tak hilang-hilang. Bisa dunia pergi hospital hilang. Tu saja. Ulang di akhirat kalau patuk 70 tahun, bisa dia makan dalam pedih, tak hilang-hilang. Tu sekali patuk, tapi dia akan patuk banyak kali. Sampai selagi mana Allah semua dia akan patuk. Na'udzubillah min dzalik. Tok guru saya pernah cerita pasal ulang ni, ulang dalam kubur. Dia kata kalau hati tak rasa takut, dia tak senang ni. Allah senang. Duduk dalam satu kotak, duduk masuk dalam kotak tu, seorang lepas ulang tu. Habis-habis semua. Rasa apa? Berselerak lah maksud dia, berselerak kita. Kalau tak ada nak bayang, duduk dalam satu kotak, kita baring dalam tu, seorang lepas ulang semua masuk dalam tu. Rasa apa agak? Jenuh menjerit.
itu ulang dunia. Kalau kena mati tak ada apa, mati tak mati. Kalau ada masalah masuk syurga lah. Tapi ulang akhirat kena tak mati-mati. Lagi teruk. Kena tak mati-mati tapi lagi sakit, lagi sakit, lagi sakit. Ulang dunia kenapa mati berapa minit saja. Selesai. Allah SWT. Jaga-jaga. Tu alam kubur, alam barzah dan juga siksaan di alam akhirat. Dan meyakini kebenaran Al-Quran dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan, juga meyakini adanya malaikat. Kita kena yakin kitab-kitab Allah, Quran dan sebagainya. Kita ringkaskan ini, dan juga adanya malaikat, syurga, neraka dan semua yang diberitakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Kita masuk bab yang kedua, bab ibadah. Allah SWT. Wudu, Allah SWT. Rukun wudu ada 6. Allah SWT. Rukun wudu ada 6. Allah SWT. Yang pertama sekali niat. Allah SWT. Niat. Allah SWT. Dan niat wudu ni dekat mana? Iaitu dekat mana kita nak basuh muka. Niat wudu duk tahu. Allah SWT. Niat wudu ni banyak niat yang kita boleh hadirkan. Di antaranya niat yang boleh kita hadirkan iaitu yang kita lafaz, iaitu nawaitul wudu fardhan lillah. Saja aku ambil wudu fardu kerana Allah Taala. Ataupun nawaitu rafa'al hadathi asghari fardhan lillah. Ataupun saja aku mengangkat hadas kecil fardu kerana Allah Taala. Allah SWT. Dan Allah SWT pelbagai lagi lafaz dan juga niat. Allah SWT waktu mana kita ambil wudu. Cukup kita memadai, kita niat saja aku ambil wudu fardu kerana Allah Taala, cukuplah. Dan niat itu dilintahkan waktu mana? Allah SWT. Ayat itu sama-sama kena muka kita. Rukun pertama. Allah SWT. Rukun pertama niat, rukun kedua. Sampai saja lintahkan niat. Allah SWT. Lintahkan niat. Bukan niat wudu itu di waktu mana kita kumak mulut dan juga basuh tangan di awal itu. Yang tu sunat wudu, bukan wudu lagi yang tu, bukan sampai masuk wudu ni. Wudu ni time dia masuk waktu mana kita basuh muka. Adapun basuh tangan, kumak mulut, yang tu kita panggil wudu je, tapi dia sunat wudu. Sunat wudu. Okey. Yang pertama niat, Allah SWT. Okey. Yang kedua, Allah SWT. Apa hukum dia kalau kita basuh muka lupa nak niat? Allah SWT. Lepas tu pergi basuh tangan dah. Dekat tangan apa kita ingat, Allah tak niat tadi basuh muka. Niat tak niat wudu, ulang balik basuh balik muka. Ulang basuh muka balik. Allah SWT. Yang kedua membasuh muka. Niat yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Muka ni apa? Batas menegak adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai ke rahang dan hujung dagu, dan atas melintang adalah dari telinga yang satu sampai telinga yang lain. Muka ni apa? Allah senang. Masuk tu ada tetamu lagi masuk ni. Muka ni apa? Daripada tumbuh rambut sini sampailah rahang ni. Apa ni lagu ni apa? Tulang lagu ni. Muka sampai sini ya. Lepas tu kalau dari tepi, dari hujung telinga ke hujung telinga ni, sini. Ni dia panggil apa ni? Pegang ni. Sini macam tu. Had muka. Okey. Jadi muka yang wajib kita basuh adalah had muka, iaitu daripada tempat tumbuh rambut sampailah bawah ni. Tetapi kalau kita buat cukup-cukup tak sempurna, maka kita lebihkan basuhan supaya sempurna basuhan anggota muka kita. Dan Allah SWT, basuh muka ni dia rukun, wajib kita buat. Allah SWT. Basuh muka juga kita kena hati-hati beberapa perkara waktu mana basuh muka. Boleh masuk Allah SWT. Buka tingkap sikit. Kalau buka tingkap je. Yang pertama yang perlu kita perhatikan, masuk nampak. Yang pertama yang perlu kita perhatikan waktu mana basuh muka iaitu Allah SWT. Kita kena meratakan air seluruh muka kita, had muka kita ratakan air. Tamam. Yang kedua, Allah SWT. Pastikan segala bulu-bulu yang tumbuh di dalam kawasan muka kita sampaikan air. Kecuali bulu-bulu yang tebal yang hanya disunatkan, contoh janggut. Janggut ni kalau tebal sangat, Allah SWT, dia hanya sunat menyelat saja. Ambil ayam, celup, salat. Dan apa dhabit janggut tebal? Kalau kita duduk had jarak bersembang tak nampak kulit dalam. Kalau kita duduk jarak bersembang lebih kurang 1 meter, nampak kulit dalam janggut dia, waktu tu wajib dia wuduk dan masukkan air dalam janggut dia tu lah, kulit tu. Kalau tak sampai dalam kulit ni tak sah wuduk. Boleh masuk ke tu? Maksudnya boleh masuk ke? Jauh belakang ayat tu. Masuk ke sini. Tepi tu ada orang lagi.
Allah selamat. Okey, macam tu. Allah selamat. Lepas tu bagi orang perempuan kena hati-hati. Orang perempuan ni daripada satu bulu tumbuh dalam kawasan muka mereka. Iaitu segmen depan ni. Segmen kalau mai pada atas pada kawasan had kepala, dia tumbuh panjang turun, tak wajib basuh. Tapi kalau tumbuh dalam had kawasan kepala, ni tumbuh kot ni, orang perempuan wajib basuh semua segmen ni. Dan tak sah wuduk orang perempuan kalau dia ambil segmen yang tumbuh dalam kawasan muka ni, dia pergi ke belakang. Belakang tak basuh. Hati-hati orang perempuan, hati orang perempuan. Dia basuh semua, turun semua segmen kita basuh semua, bagi kena ayat. Ambil wuduk. Okey. Allah senang. Ni syarahan paling ringkas lah, paling ringkas. Allah senang. Dan kalaulah orang perempuan itu tumbuh janggut, hukum dalam matlaun badrin ada sebut bab ni. Kalau seorang perempuan tumbuh janggut ataupun tumbuh misai, walaupun tebal sekalipun, wajib masukkan ayak dan sampaikan ayak dalam kulit dia. Walaupun janggut dia tebal macam ni, tak nampak langsung kulit ni, wajib masukkan. Sebab itu disunatkan bagi perempuan yang tumbuh misai ataupun janggut, cukup. Sunat cukup. Kenapa? Supaya selamat ayat wuduk lepas sampai ke kulit. Kalau tidak, tak sah wuduk lepas. Bagi orang lelaki, tak apa kalau tebal, cukuplah, salat lah. Tak wajib dah lah. Allah selamat. Okey. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari hujung jari sampai siku. Dia wuduk ni difardukan oleh Allah sejak umat-umat terdahulu lagi. Itu sejarah wuduk sikit. Wuduk dah ada sejak zaman Nabi Adam, dah ada dah. Sejak zaman Nabi terdahulu, umat terdahulu dah ada syariat wuduk. Cumanya difardukan kepada Nabi kita Muhammad dan juga umat ini ketika mana Allah senang, malam Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Sebelum tu Nabi Allah tak wajibkan dia untuk ambil wuduk dan umat ni. Tapi bila malam Isra wal Mi'raj, malam tu bila Allah wajibkan sembahyang, Allah wajibkan juga wuduk. Itu sudah start kefarduan wuduk. Okey. Allah sallallahu Muhammad. Terus. Allah sallallahu. Yang ketiga, membasuh kedua tangan dari hujung jari sampai siku. Hati-hati orang yang basuh tangan ni. So tangan ni rukun. Ni tangan kan. Sebelum nak basuh tangan, tengok dulu kat tangan ada apa. Kalau ada benda yang menghalang air, buang dulu. Dan tengok kuku kita. Tengok kuku. Kalau kuku ada tanah, ada nasi dalam tu, cuci kuku kita dulu. Kerana Allah selamat, kotoran yang masuk dalam kuku, bila kita ambil wuduk, tak sah wuduk kita. Kecuali kotoran itu adalah daki kita sendiri, kata Imam Ghazali, dimaafkan. Digaru dekat hitam, ambil wuduk, dimaafkan, sah wuduk dia. Okey. Allah sallallahu Muhammad. Dan bagi orang pomen, contoh mandi ya. Pomen kereta contoh. Dia selalu kena minyak. Demi minyak. Bagi pomen, Allah sallallahu, dimaafkan kalau minyak-minyak yang ada celah jari dia, celah kuku dia tak keluar. Dimaafkan, dia sembahyang dia sah. Jangan kita tengok pomen tu bila sembahyang penuh ni, minyak kat tangan dia ni, dia ada air. Dia cuci habis dah tapi tak keluar. Tak mampu dah. Jangan kita kata tak sah sembahyang. Sah sembahyang dia kerana dia dimaafkan, kerana kerja dia memang macam tu. Macam tu. Dan kalau ada di tangan kita, Allah senang, benda-benda yang menghalang, cat ke contoh, buang dulu, cuci dulu. Kecuali dakwat tidak menghalang ayat wuduk. Kita contoh tulis nombor dekat tangan kita. Tu ambil wuduk. Habis ambil wuduk, lah ada nombor tadi. Allah senang. Ada nombor. Allah senang amat. Walaupun ada nombor, ada dakwat, sah wuduk kita. Kenapa? Dakwat tidak menghalang wuduk. Pendapat fuqaha. Kecuali dakwat itu banyak sangat sehingga kalau kita basuh tangan kita, keluar ayat warna dakwat, yang tu pun tak sah. Selagi mana kita basuh tak keluar ayat tu warna dakwat, sah wuduk kita. Sebab dakwat tidak menghalang wuduk. Tetapi hati-hati, kata ulama, janganlah kita menulis di tapak tangan kita. Kerana orang yang duk tulis di tapak tangan dia ilmu ataupun nombor telefon, dia akan mewarisi lemah ingatan. Siapa yang duk suka tulis di tangan, ingatan dia akan lemah, hafalan tak kuat. Nak tulislah di buku ataupun di apa-apa saja yang boleh kita tulis. Okey. Allah Muhammad. Terus. Jadi di tangan kena tengok. Allah SWT. Apa hukum dia kalau orang tu jari dia lebih? Dia ada 6 jari. Jari yang lebih, yang ke-6 tu pun wajib dia basuh juga. Wajib basuh. Apa hukum dia orang yang lengan tak ada? Tang siku ni tak ada. Ataupun tang ni tak ada.
Dia hanya wajib membasuh mana saja bahagian yang tinggal saja yang ada ya. Kalau had wuduk tu tak ada langsung semua, sekat ni putih, hanya sunat untuk dia basuh sikit ujung-ujung daripada bau dia ni, tak wajib. Sebab bukan had untuk basuh ayat wuduk. Okey, Allah SWT. Yang keempat, mengusap sebahagian kulit, kepala atau rambut yang ada pada had kawasan kepala. Allah SWT. Okey, basuhan kepala ni adalah basuhan yang paling mudah sekali. Allah SWT. Qasidah tu nampak semua tak larat ni. Qasidah tu sudah ni meringan kita balik, insya-Allah. Dia sebab kita mengaji daurah ni memang letih, tapi tak apa, ilmu dapat banyak, masya-Allah. Qasidah. InsyaAllah semoga Allah sampaikan kita di Kota Tarim, insyaAllah. Amin. Kata Al-Habib Alwi, kata Al-Habib Ali bin Shihab, kata Al-Habib Ali bin Shihab, seorang imam yang sangat agung di Kota Tarim, kata dia tanah-tanah di bumi Tarim ini telah diuli oleh kaki-kaki para awliya. Maksudnya apa? Kota Tarim tu, semua tanah-tanah yang ada di situ, setiap sudut tu semua pernah dipijak oleh para wali. So, terlalu banyak para wali Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT Muhammad, bahkan ratusan, ribuan, puluhan ribu para wali-wali yang besar-besar. Allah SWT, ratusan dan ribuan kutub dia di Kota Tarim. Allah SWT. Dan Tarim ini, kata Al-Habib Ali masyhur, siapa yang masuk ke Kota Tarim untuk menuntut ilmu, ikhlas, dia khidmat, dia menuntut ilmu kerana Allah dan jaga adab-adab di Kota Tarim, Tarim akan jadikan dia matahari bila dia balik ke tempat dia. Maksud jadikan dia matahari, maksud dia asbab dia mengaji di Kota Tarim barakah itu, dia balik ke tempat dia jadi matahari. Maksud dia menjadi manfaat kepada seluruh manusia di tempat dia. Matahari manfaat. Kata Al-Habib Abdul Rahman As-Segaf, kata Habib Abdul Rahman As-Segaf, satu ilmu yang kamu belajar di Kota Tarim lebih baik dari selautan ilmu di luar Kota Tarim. Satu ilmu di Kota Tarim belajar lebih baik dari selautan ilmu di luar Kota Tarim. Kenapa? Di dalam Kota Tarim itu mereka menggabungkan di antara ilmu dan amal, adab, akhlak, praktikan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan kota itu penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Penuntut ilmu dia setiap minggu mimpi Nabi SAW. Kata Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri, kata Al-Habib Allah Asy-Syatiri, wahai penuntut ilmu, kalau dalam seminggu kamu tidak ada mimpi Rasulullah, kamu bukan penuntut ilmu yang sebenar. Kamu masih dusta dalam menuntut ilmu. Maksudnya masih lagi tak bersungguh dalam menuntut ilmu. Kata Al-Habib Allah Asy-Syatiri, ayah pada Al-Habib Salim Asy-Syatiri, ibu pada Habib Umar bin Hafiz juga. Okey. Jadi Kota Tarim ni sangat dahsyat, kota yang sangat agung, kota yang dapat mendidik kita menjadi hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah SWT Muhammad. Okey, terus. Kota Tarim ni istimewa. Kalau kita lemah iman, kita buat apa? Start motor kita, pergi tengok peniaga-peniaga dan juga orang duk lepak-lepak tepi jalan, orang Tarim. Terus iman kita kuat automatik. Bukan saya nak tipu. Betul. Kita kalau lemah tak nak ngaji, start motor kita, Allah SWT, pergi tengok orang Tarim yang lepak tepi jalan, yang duk minum kedai kopi apa tu, yang duk meniaga, tengok muka dia. Iman terus kuat. Kenapa? Walaupun mereka lepak tepi jalan, tapi lidah mereka tak putih-putih zikir dan salawat pada Nabi SAW. Yang duduk di kedai walaupun sibuk dengan kerja, tapi Quran sensor di tangan, baca Quran. Pelanggan mai dia tutup Ustaz, sampai Allah SWT, hampir setiap hari mereka khatam Quran dalam kedai mereka. Allah SWT. Itulah sebenarnya kata Sayyidina Umar, pasar orang mukmin itu seperti mana tempat solat. Itu saya kata Sayyidina Umar. Itu ada di Tarim, di Tarim. Allah SWT. Di depan rumah saya ada satu kedai, saya rapat juga dengan dia. Dia ni, kedai dia milik ayah dia dan juga anak dia. Pak dia akan duduk di lantai dan anak dia duduk di tempat cashier tu. Buat apa? Dua-dua orang pulun baca Quran. Quran pak dia tu sampai nak lasam lah kita tengok. Banyak tak tahu beribu kali khatam Quran dalam kedai dia. Kenapa? Hanya sibuk dengan Quran waktu mana dia buka kedai. Bila pelanggan mai dia tutup Quran, lain-lain terus baca Quran. Tak ada buang-buang masa. Hidup dia dengan Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bila kita tengok orang Tarim yang peniaga-peniaga itu terus hidup dengan hati kita. Mereka dah wali dah, tu belum tengok ulama dia lagi. Kalau kita tengok ulama-ulama dia, tak tahu nak abang lah apa yang kita rasa. Allah SWT. Itu keistimewaan orang yang belajar di Kota Tarim.
Sekeliling dia tu ada para wali dan orang soleh, dan dia takkan lemah dan terjatuh dalam keadaan hilang semangat. Tak. Sentiasa main semangat nak ngaji, nak amal. Kenapa? Sekeliling orang soleh. Bahkan kita jumpa kawan-kawan yang mengaji di Kota Tarim semua orang soleh. Dia ni tahajud tak tinggal. Dia ni 3 hari sekali khatam Quran walaupun sibuk mengaji. Dia ni sentiasa dengan tasbih dan selawat kepada Nabi sampai sehari sampai 5-6 ribu kali. Semua macam tu keadaan kawan-kawan. Kan kesan Kota Tarim. Sebab itu Kota Tarim ni ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ulama, dia duduk di luar Kota Tarim. Dia kata, wahai anak aku, hendaklah kamu menuju ke Kota Tarim. Walaupun kamu masuk sekejap, kamu keluar balik, yang penting kamu sampai Kota Tarim. Kerana apa yang kamu dapat itu lebih hebat dan juga lebih istimewa. Mesat saja. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, seandainya manusia tahu kelebihan Kota Tarim, mereka akan belanjakan semua harta mereka untuk ke Kota Tarim. Tapi apa yang mereka akan bawa balik dari Kota Tarim lebih bernilai daripada harta yang mereka belanjakan. Kata Imam Haddad, Allah senang. Kota Tarim ini dia adalah kota ketiga, Allah senang. Kota keempat yang suci di dalam bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata ulama Hadramaut. Yang pertama Kota Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Masjid Aqsa, itu Maqdis, yang ketiga Kota Tarim. Kota Tarim, Allah senang. Kota Tarim. Okey. Allah senang. Pilih Tarim kalau orang ada duit. Allah senang. Saya kalau ni nak duduk Tarim lah. Setiap hari nak duduk Tarim. Tapi kita mendapat isyarat guru kita untuk duduk di sini dan juga buat majlis. Kita ikut je lah. Masa nak ikut kan, mana balik Tarim, duduk Tarim lah. Kalau boleh nak mati di Tarim lah, seronok duduk Tarim kan. Tapi kita ada amanah dan tanggungjawab kita di sini. Kita ikut saja apa yang diisyaratkan oleh tuan-tuan dan ulama-ulama kita. Okey. Allah Sayyidina Muhammad. InsyaAllah nanti satu hari kita pergi ziarah insyaAllah. Itu tadi insyaAllah. Okey. Pertama kali yang saya dapat waktu duduk masuk pintu Kota Tarim sampai malam sebelum subuh. Tidur tak larat duduk kereta. Sebab 12 jam perjalanan bas nak masuk Kota Tarim daripada Oman. Tak larat ni, memang tak larat betul. Lembek anak saya tu kira dah jadi macam kain buruk lah. Saya dengan isteri saya ni tak larat, dengan Husna dia tak larat. Dia lembek, saya pun lembek. Sebab kami di airport dah berapa jam daripada Malaysia ke Oman, berapa jam lah. Habis berapa belas, dekat 12 jam situ. Lepas tu berhenti sat kat airport, tunggu bas pagi tu. Bas ke ada van lah tu, naik bas. Tunggu bas mai. Bas daripada Oman ke Tarim pula lebih kurang 12 jam. Tetapi kami tersangkut dekat sempadan sampai 5-6 jam. Akhirnya jadi lebih kurang 18 ke 19 jam dalam bas. Sampai bas tu aircon dah sampai habis sebab kami musim panas Syawal. Sampai saya tak larat dengan isteri saya, kami dah tak beli anak kami jadi apa. Bukan saya ingat tak beli, memang tak tahu dah, memang tidur. Akhirnya saya terjaga waktu benar bas tu dia macam tu, jalan tak elok, saya jaga. Mana anak aku ni? Mundir, kecil orang umur 6 bulan, masuk 6 bulan kecil. Mana anak? Kita duk rasa botol apa ni bawah ni? Apa berat kan benda ni? Dia tolak dia ni, tekan. Lah anak aku. Maksudnya kita duk pijak-pijak anak kita tak sedap, kenapa dia pun lembek tak? Tak teriak sikit pun. Tidur bawah tu, tidur bawah tempat dia duk pijak dia. Sebab dia jatuh, mak dia pegang dia, tak larat dah. Guliang sampai tak larat. Sebab tu mana mungkin bas break kita tak sedap, jatuh bawah. Dan kita duk pijak dia, ingat botol air bawah semua. Tengok anak kita. Allah senang. Harap dapat agak berkat Tarim sebab mujahadah dia. Jangan cerita waktu dia besar, dia marah kita. Kita pijak. Yang tu anak saya anak bawah. Tu perjuangan nak pergi Kota Tarim. Tapi sampai letih lembek ni. Masuk ke Kota Tarim, saya tengok Tarim tu. Saya dapat satu perasaan yang tak pernah saya dapat di mana tempat pun di Malaysia pun tak pernah dapat. Satu ketenangan yang kuat dalam diri jiwa kita. So, tempat apa ni? Kosong tu jiwa, rasa lapang, tenang, bahagia tu lain. Tengok bukit dia, tengok rasa lain. Hilang terus mengantuk, hilang terus letih. Pagi tu juga sembilan subuh terus pergi Darul Musafa. Darul Musafa terus. Saya masuk di Darul Musafa terus. Pergi tengok Darul Musafa. Jadi maksudnya apa? Itu Kota Tarim. Luar biasa semua Kota Tarim ni. Kita kalau nak tinggal Kota Tarim memang teriak. Sedih betul tinggal Kota Tarim. Kebiasaan kalau orang nak balik kampung seronok. Kita sedih. Tak percaya pergi sana. Ish, beratnya tinggal Kota Tarim, seronoknya Kota Tarim. Bahkan duduk di Kota Tarim tak teringat langsung kampung. Tak teringat langsung. Minta maaf orang, pengkayak tak teringat. Teringat juga dalam doa. Tapi takkan nak teringat aku nak balik tak ada. Dalam doa tu teringat doa, ya Allah kampung aku, ya Allah kawan-kawan aku semua doa. Tapi untuk teringat nak balik syok duduk kampung tak ada. Fikir nak mengaji saja. Lagi tok guru tak suruh balik tak balik. Biar tok guru suruh balik kita balik. Macam tu. Jadi seronok Kota Tarim. Allah Subhanahu. Okey, Allah Subhanahu Muhammad. Yang keempat, mengusap sebahagian kulit kepala atau rambut yang ada pada had kawasan kepala. Rukun yang keempat, membasuh kepala yang paling mudah sekali.
bukan membasuh, mengusap. Kata Allah, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Itu ayat Quran. Itu 4 rukun wuduk dalam Quran. Allah kata, bila kamu nak mendirikan sembahyang, maka basuhlah muka kamu, kedua tangan kamu sehinggalah ke siku. Lepas tu wamsahu ini sapu. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu dengan air. Wa arjulakum, Allahu Akbar. Kalau ikut mazhab Syafi'i membaca wa arjulakum. Kalau mazhab yang lain ada yang baca wa arjulikum. Apa maksud wa arjulikum? Seperti mazhab Maliki menterjemahkan dia ataf tu dia balik kepada wamsahu. Bila ataf balik kepada wamsahu, dia jadi wa arjulikum. Apa maksud wa arjulikum? Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Maksudnya wamsahu bi ru'usikum wa bi Allah Muhammad apa? Panggil apa? Julakum. Allah Muhammad. Macam mana? Pening dah saya pun. Allah Muhammad. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Okey, Allah Muhammad. Kenapa Allah Muhammad wa arjulakum? Kerana ataf dia kembali kepada waqsilu wujuhakum. Waqsilu maksudnya basuh. Maksudnya apa? Allah Muhammad. Kaki ni kena basuh lah. Kaki kena basuh, bukan kena sapu. Walaupun ada mazhab mengatakan sapu, dia sapu pun tak apa dah. Allah Muhammad, sapu tak apa dah. Tapi mazhab Syafi'i kita kena basuh. Kena basuh. Okey. Allah Muhammad, nak cerita apanya? Allah Muhammad. Okey. Basuh kepala adalah rukun yang paling mudah. Kenapa tak wajib air yang sampai ke kepala kita tu air yang mengalir? Itu mazhab Syafi'i. Contoh, kita ambil air kat sini, air lekat kat sini, tak mengalir. Boleh air yang tu. Kalau letak sini, kita usap, dah sah wuduk kita. Ataupun kita pakai lebay yang lembek lah. Kita ambil air, buah atas lebay ni, lepas tu yang tu turun-turun, kena bahagian kepala kita. Sama ada rambut kita pun, kulit kepala kita, sah dah basuh kepala. Walaupun tidak niat, kata Imam Ramli. Tak niat pun sampai juga. Ada sebagian ulama kata kena niat. Allah SWT. Jadi macam tu saja. Ataupun kita ambil pen, letak kat air, sapu tu, sah basuhan kepala. Basuh kepala paling mudah sekali. Allah SWT. Tak perlu mengalirkan air, dia hanya sapu saja. Sapu ni maksudnya ambil sapu ya. Walaupun air yang ada tu tak akan mengalir pun, sah wudu. Di sugi kah, di pen kah, kita ambil, sah wudu. Senang sekali. Dan tak semesti kita sapu atas ni. Tepi ni boleh, atas ni boleh, sini boleh, mana saja bahagian kepala boleh, sah wudu kita. Dan hati-hati orang yang ada rambut panjang, dia nak ambil wudu. Contoh perempuan yang ada sanggui. Ni kita masuk bab fiqh ni. Allah senang. Sanggui dia macam tu, diikat ke tu, dia ambil wudu, dia sapu ujung sanggui, sapu tu. Dan Allah, ulama berkhilaf. Allah SWT. Dalam mazhab Syafi'i ada mengatakan, sebahagian ulama mengatakan Allah SWT, wajib bagi dia basuh kepala tu sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sebahagian ni kata paling kurang 1 helai rambut. Tak apalah. Allah SWT. Jadi dia pun sapu. Sah dah wuduk dia ni? Sah dah basuhan kepala? Tidak sah jawapan dia. Kenapa? Dia membasuh rambut yang bukan dalam had kepala, tapi luar had kepala. Kalau dia buang sanggui dia akan mari sini, dia sapu ujung ni, ni dah luar had kepala. Macam tu juga laki-laki yang nak tiru Korea walaupun dia Melayu, dia buat rambut macam tu. Maksudnya dia tak malu Kita Melayu banggalah dengan Melayu, sebab Melayu ni bangsa yang hebat dalam dunia ni. Cuma terpadam sejarah kita. Melayu ni hebat. Dalil Melayu hebat ni dari sisi keilmuan, Syekh Abdul Qadir Mandili yang kita baca kitab dia tu, dia khatib Masjidil Haram, Cukutubah Masjidil Haram. Seorang ulama Indonesia menjadi imam Masjidil Haram. Allah SWT. Bahkan sanad-sanad hadis banyak turun pada orang Melayu itu Syekh Yasin Fadani. Seluruh ulama hadis sanad sampai kepada Syekh Yasin Fadani. Allah SWT. Sampai macam tu lah ilmuwan kita. Bahkan orang Melayu ni terkenal dengan pandai menguasai laut belayak. Kapal-kapal kita buat dulu, kapal besar semua. Macam-macam orang Melayu ni memang terkenal dengan kehebatan, kemaluan ataupun bangsa kita. Jadi tak payahlah nak bangga dengan Korea, bangga dengan bangsa Melayu. Jadi tapi bangga kerana Allah lah, bukan bangga kerana nak sombong, kerana Allah. Kerana Allah cipta kita bangsa Melayu. Dia buat rambut Korea macam tu, tutup sebelah. Lagi bahaya kalau kita buat rambut Korea tutup kita punya mata sebelah,
Kenapa? Yang menutup mata sebelah itu adalah Dajjal. Al-Masih itu maksudnya apa? Yang menyapu. Kalau Masih ni maksudnya apa? Dan Masih juga diterjemahkan oleh ulama yang berjalan di suatu tempat. Berjalan menyebabkan kekufuran. Kalau makna dengan sapu maksudnya satu mata dia sapu, tak ada, tutup. Hati-hati orang yang buat rambut macam ni. Kenapa? Bila dia ambil wuduk, dia basuh tangan ni, tak sah wuduk dia. Kenapa? Luak hat kepala. Dia kena basuh kat mana? Rambut kat sini. Hati-hati ya. Itu wuduk. Okey ya. Allah senang amat. Mudah saja bahagian membasuh kepala. Okey, terus. Yang kelima kita pergi rukun wuduk ni ke sebelah. Membasuh kedua kaki dari hujung jari sampai kedua mata kaki, buku lali. Allah senang. Dia macam ni ya. Kita basuh kaki cara dia macam ni. Allah senang amat. Dekat basuh kaki bahaya sikit. Kerana Nabi ada hadis, Nabi kata jagalah tumit kamu daripada api neraka. Maksudnya siapa yang basuh kaki dia, air tak menyeluruh kena kaki itu akan dibakar dengan api neraka. Kenapa? Silap ambil wuduk. Wajib kita mengaji. Allah senang. Okey. Kaki ni, contoh ni kaki. Okey. Jangan kita basuh macam ni. Ni kita pacak tumit ni, kita basuh. Yang ni tak sah wuduk kita. Kenapa? Bila kita pacak tumit, yang kita pacak, tempat kita pacak tu tak sampai air wuduk. Kena angkat kaki. Basuh tu. Dan kalau kita nak, Allah SWT, basuh kaki, Allah SWT, kena basuh seluruhnya sampailah ke buku lali kita, atas pada buku lali sikit. Yang kedua, disunatkan kita menyelat jari-jari kita. Ni selat. Dan selat cara sunnahnya macam ni. Kalau kaki kanan nak basuh, kaki tangan kiri yang selat. Dan selat dia mula dengan kelingking macam ni. Okey, macam ni. Basuh ni, ayat. Basuh ni. Lepas tu macam ni. Nyelat tu. Kalau sini kaki kiri, nyelat kaki kanan. Macam tu. Nak kelingking juga. Bagi orang yang jari dia jarang-jarang, sunat menyelat. Bagi orang yang jari dia rapat-rapat, wajib menyelat. Kenapa? Ayat takkan sampai kalau dia tak selat. Wajib. Jari yang jenis isi banyak jari kaki yang tu dia kena buka jari-jari dia, selat. Wajib hukum dia. Kalau dia tak selat jari-jari dia, wuduk dia tak sah bagi orang yang jari kaki yang rapat-rapat dan juga isi dia banyak. Dan bagi orang yang jari kaki dia tu rapat dan isi dia dah bercantum dah, hukum dia haram, dia mengoyak untuk sampai ke ayat haram pula. Sebab menyiksa diri dia. Orang tahu rajin sangat pakcik ni, koyak habis semua sampai masuk hospital. Itu sebab ni sunat kata dia. Ni wajib. Tak ada haram tu sudah dapat dosa. Okey. Allah senang. Itu basuh kaki. Lepas tu kita habis. Dikerjakan rukun yang keenam dikerjakan menurut cara tersebut di atas dengan tertib. Wajib tertib semua yang kita sebutkan tadi. Apa maksud tertib? Kena ikut. Dan tertib itu dalilnya dalam hadis Nabi. Kata Nabi SAW, ibda'u ma bada Allahu bih. Atau hadis, ibda'u ma bada Allahu bih. Mulakanlah kamu dengan apa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dimulakan oleh Allah. Sebab para sahabat pernah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, nak sa'i ni, Safa Marwah ni nak mula mana dulu? Nabi kata ibda'u ma bada Allahu bih. Mazhab Syafi'i mengambil hadis ni dan mengatakan hadis ini wajib, hukum dia tertib. Kerana dalam Quran Allah kata innas safa wal marwata min sya'airillah. Allah kata Safa dulu. Kata Nabi ikut apa yang Allah mulakan. Safa dulu, baru Marwah. Tak ada pandai-pandai. Macam tu juga dalam bab wuduk, Allah dah kata baca basuh muka, basuh tangan, ikut. Dan itu sunnah dan itu wajib. Kalau dalam mazhab Maliki, hadis yang Nabi suruh, Allah SWT Muhammad, yang Nabi suruh betul-betul tu, kata ulama mazhab Maliki, hanya sunat hukum dia. Perintah sunat bukan perintah wajib. Kita kalau duduk Darul Musafa di Tarim, Allah SWT, orang yang main daripada mazhab Maliki, kawasan mazhab Maliki, dia nak pergi wuduk dia buka ayat, dia basuh kaki dulu. Itu bukan songkar. Hasari lepas basuh tangan, basuh kepala, dia terus pergi. Kaki dia tak basuh. Kenapa? Dia mula-mula basuh kaki dulu. So dia basuh kaki dulu. Mazhab dia sunat, tertib, bukan wajib. Basuh kaki dulu pun boleh. Lepas tu kita kalau tengok orang main daripada India ke Bangladesh, Pakistan, mana yang mazhab Maliki lah, jangan kita tengok terus hukum dia apa ni yang ni, apa semayang, apa ambil wuduk macam ni tak betul. Itu mazhab dia. Tak wajib ikut turutan. Kita mazhab Syafi'i wajib ikut tertib. Tak ikut tertib tak sah. Okey. Allah senang. Dan apa hukum dia?
Allah senang. Kalau kita ini Allah senang Muhammad dah ikut tertib elok, waktu mana ikut tertib tengah wuduk lagi, tiba-tiba teringat lah langkau ni, contoh basuh muka, lepas basuh tangan, pergi langkau basuh kepala tu. Waktu tu wajib kita mengulangi anggota yang kita lupa nak basuh tu, dan kita mestilah berpegang aku belum basuh tu. Lepas tu baru ulang balik, baru basuh kepala tu, kena ulang balik. Dan kepala tu yang kita basuh tu tak kira, kenapa? Tak ikut tertib. Basuh tangan balik, ulang balik basuh kepala. Jangan kita basuh tangan, langkau terus kaki, tak kira kepala pun dah tak, tidak sah lagi. Kenapa? Tak ikut tertib. Dan bagaimana pula hukum kata fuqaha dalam kitab Imam Bajuri dia sebut, bagaimana pula lepas kita dah wuduk selesai, tiba-tiba baru kita teringat ada anggota yang kita tak basuh. Teringat ni maksud dia apa? Dia macam ada tak basuh tadi, macam tu lah, dia panggil apa? Syak. Waktu tu dikira wuduk kita telah sah dan jangan ulang. Syaitan waktu tu dia mai kepala kan basuh tadi, tak kuat kena lagi tau, ulang pula sampai terjun dalam kolah. Allah senang. Ada orang basuh sampai tu. Jangan ikut. Jangan ikut. Okey. Allah. Dan apabila seorang berhadas besar, tengok kitab, kerana bersetubuhan, keluar mani sewaktu tidur atau sebab-sebab lain, maka ia wajib membasuh seluruh badannya dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Ini mandi wajib. Siapa yang berhadas besar iaitu dengan cara persetubuhan. Persetubuhan ni maksud dia tenggelamnya hasyafah, iaitu kepala zakar kemaluan lelaki masuk dalam kemaluan wanita, baru waktu tu dia wajib mandi. Kalau di luar saja tak tenggelam hasyafah kepala kemaluan lelaki dalam kemaluan wanita, waktu tu tak wajib, dia mandi wajib. Allah senang. Dan kata ulama, bagaimana orang yang ni hukum, bukan saya nak buat benda tak elok, cakap tak elok, ni hukum. Kalau ada hukum dia. Ulama ada bahaskan. Bagaimana orang yang kemaluan dia tu panjang 1 meter contoh. Maksud lawak ni. Jangan bayang. Tak boleh bayang. Cerita saja. 1 meter kemaluan dia. Allah senang. Bila panjang sangat kemaluan dia, dia buat apa? Bila dia nak bersama dengan isteri dia, dia lipat kemaluan dia. Dia lipat, dia masuk badan saja, kepala duduk belakang tak masuk. Waktu tu tak wajib dia mandi hadas. Yang wajib hanyalah kalau lepas kepala masuk. Macam tu. Kalau kepala tak ada, macam mana? Sekira-kira masuk had kepala, mandi wajib. Macam tu. Kalau kepala tak ada, Allah senang. Okey ya? Cuma jangan bayang lah. Dia pun muda ni. Allah senang macam tu. InsyaAllah tak bayang tu. Bayang tu ingat Allah tu hati tu. InsyaAllah senang. Okay. Jadi macam tu lah. Kalau masuk macam tu tak wajib. Hanya yang tenggelam kepala zakar dia, iaitu baru yang wajib mandi. Okey. Itu kalau persetubuhan. Kalau dia bersetubuh dengan binatang macam mana? Ni hukum lah. Kan nak benda tak elok. Allah senang. Waktu tu Allah senang, bila terbenam saja kepala dia tu masuk dalam kemaluan ataupun dubur manusia ataupun haiwan, waktu tu wajib dia mandi. Itu binatang tu wajib mandi tak? Binatang tak wajib mandi kerana dia bukan mukallaf. Saya jangan pula tapi bagi mandi pula kambing tu. Atau apa ni? Bagi kambing saya mandi hadas. Begitu. Tak wajib dia mandi hadas. Tapi dia Allah SWT dianjurkan untuk membunuh atau menyembelih kambing yang dipenuh setubuhi. Kenapa? Takut nanti dia mengandung keluar rupa manusia, terhina manusia. Sembelih. Dan makruh untuk makan pula. Makruh untuk makan. Sembelih yang tu kan? Gitu kan? Allah SWT. Okay, tak apalah. Jadi masuk pada zakar ni tak kira dalam dubur ataupun depan, semuanya wajib mandi. Okey, sama ada binatang ataupun manusia. Keluar mani sewaktu tidur, wajib juga mandi. Tapi kalau kita waktu mana tidur, jaga-jaga tak tahu mani ke air kencing, tak perasan ni, tapi ada bekas mani air kencing. Kalau datang syak, kata fuqaha mazhab Syafi'i, boleh buat pilihan. Kalau kata mani, wajib mandi. Kalau kata air kencing, tak wajib mandi, tapi sunat mandi. Sebab lebih selamat. Allah selamat. Boleh buat pilihan, jangan takut. Allah selamat. Jangan duk bertanya pula satu rumah, pak ni yang apa pak, mak ni yang apa mak. Jangan macam tu. Tu kena mengaji. Kita boleh buat pilihan, tak perlu suruh orang buat pilihan. Aku pilih air kencing terus ambil wuduk, pergi sembahyang subuh. Aku pilih mani lah. Tapi jangan pula dah tahu pilih pula. Dia tengok ni mani ni tapi malas mandi, sejuk ni. Air kencing lah. Kau jadi cincai tak boleh. Sebab kita dah pasti yang tu. Kalau syak saja 50-50 baru boleh pilih. Okey ya. Allah SWT. Keluar mani sewaktu tidur atau sebab-sebab lain. Allah SWT. Maksudnya apa saja
sebab mengeluarkan mani dia wajib mandi. Sengajakah keluar, tak sengajakah keluar, semua diwajibkan dia mandi. Maka ia wajib membasuh seluruh badannya dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Maksudnya apa? Basuh badan sambil niat mandi wajib, ratakan air seluruh badan, selesai mandi wajib. Dan niat tu hadir saja bukan hadas besar tu. Niat tu hadir waktu mana? Elok-elok air sampai dekat anggota kita yang pertama, kepala lah. Sampai tu lintahkan niat. Kalau kita dah basuh sampai badan, lupa nak niat tang kepala, ulang balik basuh kepala. Niat tang badan tu dah terangkat, tapi kepala tak terangkat kerana tak niat di sini, tak mula niat di sini. Maka ulang balik basuh. Macam tu. Dan hati-hati mandi wajib, ramai orang mandi wajib tak sah di zaman ni kerana tak ngaji. Dia mandi wajib macam ni. Dia buka air pancut, mandi, digosok. Tu keluar. Tak sah mandi wajib dia. Sembahyang pun tak sah. Allah SWT. Pegang Quran jadi haram. Allah SWT. Kenapa? Celah kangkang dia tanpa air. Nak mandi wajib mesti kena duduk kangkang. Kena duduk kangkang. Allah SWT. Kena duduk kangkang mandi wajib. Supaya masuk semua secelah yang tak boleh nak menyampai air. Dan hati-hati kata Rasulullah dalam hadis, kata Nabi, setiap bawah rambut kamu, kata Rasulullah, ada hadas. Maksudnya tak boleh tinggal satu urat rambut pun, semua kena sampai ke air. Satu yang tak sampai, hadas ada di situ. Betul-betul payah. Tak payah. Hanya zon saja, tak perlu yakin. Dalam bab akidah kena yakin, dalam bab fiqh kena zon saja. Zon ni 70%. Kita basuh, kita sangka ini rata dah ni, cukup. Bukan nak kena ambil teleskop apa semua. Jangan tak ni, ada tak yang tak kena lagi? Yang tu dah diwaswaskan oleh syaitan. Zon saja, zon ni mesti sangka. Clear dah ni, cukup. Allah SWT. Tak perlu duk check lebih-lebih. Okey, Allah SWT Muhammad. InsyaAllah esok kita akan cerita tentang perkara-perkara yang batalkan wudu. Kita sebelah dah, lewat dah ni. Esok insyaAllah daurah kita akan bersambung lepas subuh. Lepas tu, lepas makan pagi, duha. Lepas tu, Allah SWT, pukul 3.30 petang macam tadi juga. 3.30 sampai 4.30. Cumanya waktu duha lepas makan esok mungkin kita lajak lebih sikit. Tak macam tadi, sebab tadi hari Jumaat, esok mungkin sampai 10.30 ataupun 10 lebih sikit. Tadi kita berhenti awal 10 suku. Allah SWT. Dan insya-Allah esok kita cuba habiskan bab fiqh. Esok masuk bab sembahyang esok. Esok masuk bab sembahyang sangat penting. Bahkan lagi penting ni kita akan cerita sikit tentang surah Al-Fatihah. Macam mana kita nak sahkan surah Fatihah. Kalau surah Fatihah tak sah, sembahyang tak sah. Semua dia ada sebut pada esok hari insya-Allah. Allah SWT. Lepas tu barulah kita masuk bab-bab puasa dan sebagainya insya-Allah. Esok dan kita target petang esok kita khatam. Petang. Kita target petang. Dan petang esok saya akan beri sanad yang saya ambil daripada Syekh Al-Muhaddis Syekh Yasir Al-Syihri. Allah SWT. Dia ambil pada guru dia sampailah pengang kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Ada sijil saya buat. Akan dapat sijil siapa yang ikut daurah kita insya-Allah. Dan sijil itu bukanlah menunjukkan kita tak perlu ngaji dah lepas ni. Nak bagi semangat ngaji lagi. Ada orang daripada kita pun dapat sijil dah. Cukup lah. Ini bukan universiti ni. Ini mengaji sampai mati. Tak ada had. Tak ada had. Selagi tak mati, selagi itulah mengaji. Tetapi kita target pengajian di darasah ini, kita ada silibus kita. Bukan maksudnya kita baca sampai bertonton satu kitab. Dah. Saya target tengah bulan ni, bulan 5 tu, kita dah habis dah. Semua kitab fardu ain habis dah. Tauhid, fiqh, tasawuf yang atas semua dah habis. Dan bulan 5 ke atas tu semua kita mengaji pula tafsir, hadis, sirah yang lebih luas lagi. Lah ni kita nak tumpu ilmu fardu ain semua. Banyak lagi kitab-kitab fardu ain yang kita belum dalami. Kita akan dalami, kita target dalam bulan 4 ke 5 macam tu kita dah habis. Dan Ramadan nanti kita akan buat daurah, insya-Allah daurah. Kita akan tengok kita apa pula. Insya-Allah. Dan daurah kita ni bukan takat ni saja, lepas ni kita akan buat lagi. Banyak sangat-sangat kitab yang kita boleh daurah dan membaca sampai khatam, insya-Allah dapat sanad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi hadratin Nabi Al-Fatihah. Allahumma inna bihudaaka wa ja'alna fi ridwaka wa nusra wa rasulika. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. Qasidah tu, busyra lana. Minta maaf.